kepada seluruh warga UPSI untuk memastikan kita mencapai bintang. Kita kena bersatu, kita kena bersama untuk memastikan kita semua cemerlang bersama. Saling menghargai, saling berbudi, sanjung tinggi tradisi. Akademik dan akhlak terpuji, seimbang dan gemilang. Kita dan aku langkah berpadu, mewarna cipta yang sama. Genggamlah tanganku, lakukanlah segera. Terajui isi pendidikan negara. Ayo cemerlang bersama dengan semangat membara. UPSI di puncak persada. Ayo cemerlang bersama dengan semangat membara. UPSI kepada seluruh warga UPSI untuk memastikan kita mencapai bintang. Kita kena bersatu, kita kena bersama untuk memastikan kita semua cemerlang bersama. Saling menghargai, saling berbudi, sanjung tinggi tradisi. Akademik dan akhlak terpuji, seimbang dan gemilang. Kita dan aku langkah berpadu, mewarna cipta yang sama. Genggamlah tanganku, lakukanlah segera. Bersama dengan semangat membara.
Ina Alia. Umur saya 18 tahun. Saya berasal dari Peru, Stratega. Nombor kad mana saya 0204. Kepada seluruh warga UPSI, untuk memastikan kita mencapai bintang, kita kena bersatu, kita kena bersama untuk memastikan kita semua cemerlang bersama. Saling menghargai. So, Assalamualaikum. Jadi Syamil, kita nak mula tepat pukul 10 ke macam mana? Ikut Cik Faiz dah ready untuk live. Live dia delay tu 10 saat 10 apa semua. So biarkan je. Kita okey ke? Siap. Lagi 2 minit kita start. Okey. Janji terpatri, megah terajui, isi pendidikan negara. Okey, Prof, kita boleh start sekarang. Okey, boleh. Baik. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua warga UPSI dan kepada semua yang menonton webinar 2.0 kali ini. Okey, selamat datang saya ucapkan. Okey, bersama anda pada hari ini, saya Syamil Muhammad Ghazali selaku moderator untuk webinar bertajuk Bagaimana Aspek Kecergasan Dinilai oleh Jurulatih, dan bersama saya tetamu jemputan iaitu Profesor Madya Dr. Nur Ikhwan bin Muhammad, iaitu pensyarah daripada Fakulti Sains Sukan dan Kejurutihan UPSI. Okey, beliau juga merupakan penasihat akademik Kejurutihan Kebangsaan iaitu AKK di Institut Sukan Negara dari tahun 2012 sehingga kini 2021. Dan juga beliau merupakan pakar bidang sesuaian fizikal. Okey, dia maklumkan diminta untuk kekal bersama dalam webinar ini kerana di akhir webinar akan diberikan link bagi mata sendiri dan MyCat. Okey, tanpa buang masa kita akan mulakan kita punya webinar. Untuk soalan yang pertama berkenaan dengan kecergasan. Okey, nombor 1, okey. Topik hari ini berkenaan dengan kecergasan. Okey, boleh tak Prof ringkaskan sedikit berkenaan komponen kecergasan yang kita perlu tahu? Silakan. Okey, so Assalamualaikum dan selamat pagi. Jadi saya pun tak pasti format kita punya acara hari ni macam mana. Jadi kalau dah berdasarkan soal jawab boleh je. Okey, kalau dari segi sebab tajuk hari ni saya tengok adalah berkaitan dengan bagaimana aspek kecergasan dinilai oleh jurulatih. Jadi bila nak tengok bagaimana aspek kecergasan tu dinilai, pertama sekali semestinya seperti mana yang saudara Syamil tanyakan tu,
kena tengok komponen kecergasan lah dahulu kan. Tapi secara mudahnya saya rasa kita patut tengok dulu apa faktor yang mempengaruhi prestasi. Jadi maksudnya kita tak boleh jump terus kepada orang kata komponen kecergasan saja contohnya lah. Dan dengan anggapan bahawasanya kebanyakan yang berada dalam ni adalah pengamal orang kata sains sukan ataupun kejurulatihan. Jadi anggapan saya kemungkinan ramai dah tahulah komponen kecergasan dan sebagainya ni. Jadi yang pertamanya kita kena tengok dari segi apa faktor yang mempengaruhi kita panggil prestasi. Dan dalam situasi ini, dalam tajuk kita ini adalah prestasi fizikal. So bila sebut prestasi fizikal ni, so yang orang kata saya tak perlulah ulas yang banyak yang lain tu, cuma yang pentingnya adalah kita kena ingat bahawasanya bagi saya ada 3 benda perkara yang paling utama mempengaruhi prestasi apa-apa atlet ataupun mana-mana orang kata yang terlibat secara rekreasi lah dalam sukan. Itu pertamanya adalah fizikal tu sendiri, yang keduanya adalah taktikal, dan yang ketiganya adalah dari sudut dia punya psychological. So psychological tuan-tuan semua dah ada satu bengkel bersama dengan Dr. Munridi, dan dari segi taktikal ini bergantung kepada jenis sukan. So maksudnya bergantung pada jenis sukan. So dan seterusnya dari segi fizikal yang kita punya inilah. So 3 faktor ni yang mempengaruhi kita katakan orang kata prestasi seseorang atlet tu. Jadi bila kita dah tahu faktor yang mempengaruhi ni, so tapi faktor ni adalah kita kata ada banyak lah maksudnya. So contoh fizikal saja tu macam tadi, dari segi fizikal kita akan lihat dari sudut pertamanya komponen kecergasan tu sendiri. Tapi kalau macam tu komponen kecergasan satu hal lagi orang kata lebih senang biasanya saya bahagikan kepada 2. Bila kita dah ada 3 jenis faktor yang mempengaruhi kita panggil prestasi fizikal prestasi sukan tu, pertamanya fizikal, psychological dengan taktikal tadi. Jadi bila kita bagikan pada fizikal pula, fizikal tu bagi pada umum dengan spesifik. Umum atau spesifik ni, umum adalah yang dari sudut komponen kecergasan lah, seperti mana yang pengurusi ataupun saudara moderator kita tanya tadi. Dan dari sudut yang khusus pula adalah spesifik kepada 2. Satu spesifik kepada sukan tu sendiri, ujian berkait dengan fizikal sukan tu sendiri. Yang keduanya adalah ujian yang berkait dengan kita panggil latihan kekuatan. Sebab saya adalah orang kata banyak fokuskan pada latihan kekuatan. Jadi bila anda nak mulakan satu latihan, contohnya latihan kekuatan, dia akan ada pula ujian-ujian khusus untuk menjadi sebagai deskriptor ataupun gambaran kepada prestasi latihan kekuatan itu sendiri. Jadi itu yang kadang-kadang kita rangkumkan secara mudahnya, banyak ramai jurulatih ataupun ramai kadang-kadang sport scientist ni pun yang jadi terlalu taksub kepada ujian. Dalam senarai dia tu ada banyak ujian. Sebab dia dah confused. Banyak sangat ni, kejap nak untuk ujian spesifik, sekejap untuk ujian sukan spesifik, satu untuk fizikal spesifik, lepas tu fizikal umum, lepas tu macam-macam lah, datang pula psikologi, nak ujian macam ni, datang pula biomekanik dan sebagainya. So ini semua mengelirukan lah. Jadi mengelirukan, dan hari ni yang kita nak cover balik apa yang sebenarnya semua ni. Kadang-kadang ada banyak ujian yang dilakukan adalah tidak perlu. Contohnya ujian bleed test untuk mereka yang bermain sukan jimrama contohnya, kan, ataupun sepak takraw tapi buat bleed test. Sesuai ke tak? Tak tahulah. Taekwondo, kan, taekwondo, karate tapi bleed test. Jadi ujian-ujian tu mengelirukan dan menghabiskan masa, dan kadang-kadang menghabiskan bajet juga. Sebabnya kita terpaksa kumpul semua orang apa semua kan. So dia mengganggu periodisasi atau planning program latihan. So jadi kepada jawapan Syamil tadi yang Syamil tanya nak terangkan sikit komponen kecergasan tu, sama je lah seperti mana yang ada di dalam buku-buku pendidikan jasmani yang daripada sekolah kita belajar. Komponen kecergasan berteraskan kesihatan, berteraskan lakuan motor. 2 tu lah. Tiap-tiap tahun saya dipanggil, saya baru perasan, saya tengok rekod saya memang ada dipanggil ceramah dekat pusat sukan ni tiap-tiap tahun. Jadi tiap-tiap tahun saya akan cerita komponen kecergasan. Kalau yang staff tu yang dah masuk tiap-tiap orang kata selalu masuk tu, memang dia kata balik-balik benda sama je lah. Tapi bagi orang baru, komponen kecergasan tu ada 2 lah. Komponen kecergasan berteras kesihatan, berteras lakuan motor atau prestasi. Yang berteras kesihatan ni ada orang kata kalau dia atlet, dia perlu ke tak? Walaupun dia atlet, tetapi dia tetap perlukan train dahulu komponen kecergasan berteraskan kesihatan ni. Daya tahan kardiovaskular, daya tahan otot, kekuatan otot, flexibility dengan komposisi tubuh badan. Dia train 5 ni, barulah boleh dia train komponen-komponen lain yang berteraskan lakuan motor ataupun prestasi tu. Sebabnya, contoh saya selalu ambil adalah katakan anda nak develop power, kuasa. Kuasa adalah product force. Power is the ability to produce force
as within the shortest period of time. Nak keluarkan daya yang besar dalam masa yang singkat. Bila sebut daya, daya adalah maksudnya apa maksud definisi kekuatan? Kekuatan adalah kemampuan menghasilkan daya. Jadi kekuatan, kemampuan menghasilkan daya. So kekuatan itu berada di dalam komponen kecergasan pentaraf kesihatan. So anda tak train komponen kekuatan, anda tak boleh train power, kuasa. Sama juga dengan speed, kan? So jadi this is benda yang perlu diketahui, dan biasanya sebab tu saya kata kalau dalam ceramah umum macam ni saya selalu cakap secara konsep sekiranya anda adalah anggota pengurusan sukan, anda faham konsep cukup dah, tapi sila biarkan benda-benda yang detail tu kepada mereka yang layak. Sebab kita sekarang ni terlalu banyak semua orang jadi pakar, kan? Orang yang sepatut mengurus dia tak jadi pakar mengurus, dia jadi pakar sains sukan juga. Orang yang pakar sains sukan pula disebut nak jadi mengurus. Dah kalau kau reti sains sukan saja, sport scientist, then you become sport scientist. Jadi ini benda simple lah. Jadi untuk kali ni punya ceramah kita lebih kepada tanggapan semua adalah secara umum. Jadi kita pergi pada konsep. So itu yang pertama lah. Ada soalan lagi macam mana? Ke saya patut teruskan macam mana? Soalan yang kedua bagaimana aspek kecergasan ni dinilai oleh jurulatih, dan apakah kaedah yang digunakan kepada atlet lah? Soalan tu mudah sangat tu, dia straightforward dia tu. Kalau dalam kelas kelas subjek soalan fizikal ke, kursus dekat fakulti ke, atau kursus kejurulatihan pun orang kata yang peserta di umum ni, saya rasa kita patut pergi balik pada tadi. Tapi betul lah soalan tu. So bagaimana? Jadi bila sebut bagaimana tu, so pertama sekali macam saya sebut tadi, saya kata ada 3 faktor yang mempengaruhi prestasi. So satunya tactical, physical, psychological. Jadi kalau bila dia sebut bagaimana jurulatih nak tentukan apa yang dia nak nilai, pertama sekali dia mesti menilai ketiga-tiga faktor ni lah. Contoh dari segi tactical, katakanlah dia jurulatih bola sepak. Jadi dia akan tentukan pertama sekali kalau dalam kursus kejurulatihan bola sepak tu kemahiran paling asas. Jadi first kali dia kena uji kemahiran asas lah, terutamanya kalau di peringkat pemilihan pemain. Dia ni boleh tendang tak, boleh dribble bola tak, kan? So kadang-kadang dia cergas, fit, kan? Buat ujian fizikal cergas tetapi tendang bola tak kena, dribble bola tak erti, jadi tak boleh main bola. So macam mana nak pilih jadi anggota pasukan bola sepak? Jadi yang pertama sekali tengok yang tadi tu, pemilihan ujian biasanya ditentukan oleh jurulatih mengikut dia punya area lah. Kalau katakan kita ambil konsep bola sepak tadi, dia head coach dia akan tentukan ujian dari segi taktikal tersebut. Maksudnya taktikal dari segi dribble ke apa semua kan. Kalau dia adalah jurulatih kecergasan, dia akan tentukan dari sudut fizikal tadi. Dan kalau dia adalah macam Dr. Munridi sebelum ni, psikologi, maka dia akan tentukan ujian-ujian diperlukan dari sudut psikologi. Jadi itu yang kita katakan bagaimana mereka menentukan ujian tu. First kali dia akan pecahkan ikut tugasan. Sebab tu kalau contohnya di pusat sukan UPSI atau mana-mana pusat sukan pun biasanya dalam zaman sekarang ni memang sudah ada orang kata spesifik lah. Cuma kadang-kadang ada, kadang tak ada. Maksudnya spesifik pengkhususan. Maksudnya dah ada lantikan jurulatih, ketua jurulatih, patut jurulatih kecergasan. Tu benda tu dah ada. Jadi biasanya head coach akan kumpul dan tanya apa nak buat. Dan lepas tu barulah datang peranan contoh pengurus dan sebagainya nak tentukan pula bila kita nak buat sesi-sesi ujian ni. Terutama kalau macam saya cakap tadi lah, bila dia dah mabuk sangat kan, semua ujian dia nak buat. Masa tu ujian kecergasan fizikal saja akan makan masa 1 minggu. Lepas tu hari lain pula ujian taktikal saja lagi 1 minggu. Tak logik lah. Tapi itu yang banyak kadang-kadang berlaku kerana keliru. Pasal banyak sangat ujian. Kardiovaskular, kadang-kadang dia nak buat bleed test, esok dia buat 2.4 pula. Lepas tu dia buat satu lagi ujian yang jenis ala-ala macam tu juga kan. Orang kata buat 1 minit push up ke apa ke, tapi berterusan dengan beberapa senaman. So itu sebenarnya pun sudah menjadi ke arah ujian kardiovaskular. Jadi keseluruhannya dia dah ada 3 atau 4 ujian hanya untuk kekuatan daya tahan kardiovaskular sahaja. Cuma bezanya elemen aerobic power atau aerobic capacity. Aerobic power ni maksudnya daya tahan kardiovaskular dalam masa yang singkat tu nak perlu banyaklah oksigen kan. Ataupun yang jenis capacity je. Janji dia fit untuk berterusan main sukan tu. So itu yang bila disebut bagaimana dia menentukan ujian yang ditentukan oleh jurulatih ni, biasanya dia mengikut tugasan yang tadi. So bila ditolak ke tepi, katakan hari ni kita punya ceramah adalah berkaitan dengan fizikal, psikologi, biar orang psikologi tentukan apa ujian diperlukan. Kan, untuk tentukan atlet atau player tersebut kuat atau tidak segi mental dan sebagainya. Dari segi taktikal, kita biarkan kepada jurulatih taktikal tentukan apa ujian taktikal untuk mereka jalankan, apa yang diperlukan, adakah diperlukan player itu semua boleh dribble ke atau apa, tak kisah. So itu taktikal. Dari segi fizikal, bila dari segi fizikal, biasanya jurulatih seorang fizikal akan menentukan ujian kecergasan tu pertama sekali dengan melihat
profil biomekanik sukan tersebut. Saya suka guna perkataan biomekanik berbanding profil fisiologi atau profil lain-lain lah. Sebab apa saya guna biomekanik? Biologi, biomekanik lah, termasuk fisiologi lah. Jadi dari segi cardiovascular, oxygen consumption kan, ini lebih mendalam berbanding dengan sebut daya cardiovascular saja tu. Dan dasar yang keduanya dari segi mechanical. Benda-benda inilah yang biasanya memerlukan mereka yang mempunyai informasi ataupun pengetahuan dan orang kata kemahiran dalam sains sukan. Sebabnya pertama sekali bila dia nak pilih ujian tu, dia kena tahu profil biomekanik setiap sukan tersebut. Contohnya lah, kita ambil sekali lagi bola sepak. Kita ambil sekali lagi bola sepak. Dalam sukan bola sepak, cuba dia akan cari jurnal ke apa, semoga itu semua adalah kajian saintifik yang menunjukkan, berapa banyak kita panggil peranan-peranan, contoh sistem tenaga. Katakan dalam sukan bola sepak, kalau taktikal yang macam ni, pasukan yang macam ni, apa dia punya keperluan fisiologi yang paling banyak dari segi sistem tenaga. Contohnya sistem tenaga anaerobik alaktik ataupun anaerobik laktik ataupun aerobik digunakan lebih banyak. Bila aerobik lebih banyak, maka yang ni 70% ke, maka peranan pertama sekali adalah mesti ada ujian yang memilih apa-apa ujian yang orang kata menentukan tahap kecergasan yang mengukur aerobik capacity atau aerobik power tadi tu. Sebab benda tu didapati banyak di punya ni kan. Jadi itu yang saya selalu kata nak tentukan, satu dah tentukan. Okey, so maksudnya profil fisiologi atau profil biomekanik sukan tersebut. Dari sudut atlet. Yang keduanya profil sukan tu sendiri. Sukan tu main berapa lama. Contoh dulu saya ada pernah terlibat kadang-kadang dia orang ni buat latihan bebanan. So fokuskan kekuatan ni lebih kepada sekali je. Maksudnya dia kuat tu sekali je. Tapi player bola sepak. Jadi apa yang berlaku dalam bola sepak, dia akan bermain 45 minit. So kalau dia boleh tendang bola sekuat hati, segagahnya bola pergi berapi macam Shaolin Soccer tu hanyalah sekali, so tak guna lah kan. Jadi dia kena berkali-kali. So kemampuan menghasilkan dia daya tu, tendangan tu kena berkali-kali kuat, bukan kuat sekali je. Jadi itu yang menentukan ujian apa yang boleh menentukan dia ni mempunyai kemampuan tendangan dia tu kuat hanya sekali ke berkali-kali. So jadi sebab tu yang pertama kena tahu profil biomekanik player tersebut dan profil sukan tersebut dari sudut fizikal. Apa benda yang paling banyak digunakan? Sistem tenaga apa digunakan paling banyak? Taktikal, teknik dari segi tubuh, mekanik tubuh, pergerakan macam mana akan terlibat? Contohnya bagi mereka yang sains sukan lah. Contohnya pergerakan tu dia akan bergerak kiri kanan, maksudnya rotational 360 darjah. So apa yang perlu diuji untuk menentukan dia mempunyai benda-benda ni. Kadang-kadang contohlah saya ambil, kita buat ujian katakan vertical jump, lompat ke atas. Vertical jump lompat ke atas, tapi player adalah player bola sepak. Jadi dalam situasi bola sepak dia kena berlari. Berlari maksudnya dia akan melibatkan vertical, horizontal. Sebab daya ke depan, dia nak tarik, nak tolak push badan dia ke depan. So jadi ujian yang perlu dilakukan kemungkinan dua, iaitu vertical jump dengan horizontal jump, lompat jauh ke depan tu. Jadi kalau hanya menguji dengan ujian lompat jauh berdiri saja, vertical jump, maka anda takkan ada apa-apa elemen ujian yang mengkaji ataupun memberikan gambaran kekuatan horizontal dia. Jadi kadang-kadang makin lama dia lompat makin power, makin tinggi apa semua atau dan makin kuatlah dia boleh siap pikul barbell semua. Tetapi dia tak boleh nak bina dia punya kemampuan daya pencetak ke depan tu. Sebabnya horizontal force dia lemah. Sebab tak ada ujian yang menguji benda tu. Kita tak tahu rupanya dia lemah horizontal force, daya ke depan. Kan? Dan ujian-ujian ni contoh kalau vertical jump, sergeant jump, buat pakai kapur touch ke atas. Tu paling simple lah. Tapi kalau ada force plate, tengok daya berapa dihasilkan pun boleh. Jadi ini yang kita kata saya rangkumkan sebagai kita panggil dari segi sudut ujian ni. Pertama sekali ujian yang sebelum pergi kepada bagaimana mereka menentukan ujian ni, jurulatih kena pastikan profil biomekanik, profil sukan dan barulah kita katakan pergi kepada kesahan dengan kebolehpercayaan ujian akan dipilih. Bila sebut okey, saya kata tadi profil sukan tu berapa lama main apa semua, maka bagaimana peraturan dia taekwondo 2 minit saja sparring apa semua ready kan. So itu as a profil sukan. Yang kedua adalah profil biomekanik fizikal dari segi sukan tu. Profil biomekanik fizikal ni contohnya biasanya kebiasaan dalam sukan tersebut player perlu bergerak macam mana dari segi pergerakan human movement dia tu. Kan pergerakan ke kiri, ke kanan, depan, belakang, atas kan. Lepas tu dari segi dia punya apa lain-lain. Ada setengah sukan contohnya dia hanya straight je. 100 meter, boom straight. Jarak itu je, dia tak ada kena zigzag, tak ada. Jadi ini dipanggil, ini yang dimaksudkan dengan kita kata sebagai profil biomekanik. Dan yang ketiga, dah profil sukan, profil biomekanik. Yang ketiga adalah barulah jurulatih tersebut akan tentukan bila dia dah tengok benda-benda profil tu, dia kena cari ujian yang mampu memberikan gambaran gambaran kepada profil sukan tadi dengan profil biomekanik tadi.
Dan ujian tersebut mestilah sah dan boleh dipercayai dari sudut benda tu. Contohnya kalau nak uji kelajuan straight line, maka ujian tu mestilah ujian yang straight line. Kan? So contohnya, saya ambil contoh satulah, katakan ujian anda nak measure seorang player bola sepak dari segi speed. Anda pun suruh dia sprint pun, sprint. Satu kali sprint je. Speed ke depan 50 meter. 50 meter sprint straight ke depan. Dalam situasi sebenar permainan, dia akan ada situasi dia kena bawa bola. Kadang-kadang dia kejar orang yang bawa bola, tapi benda tu akan melibatkan zigzag ke. Jadi mungkin speed bagi seorang player bola sepak tu mungkin lebih baik diukur dari segi dia ada zigzag. Bukan straight line saja semata-mata. Maksudnya dalam situasi bawa bola, adakah kemampuan pecutan dia tu dengan zigzag, dengan bawa bola sekali tu, dribbling, adakah sama pecutan dia dengan kelajuan bila dia tak bawa bola ataupun hampir sama ke tak? Jauh besar, jauh sangat tak dia punya perbezaan. Sebabnya kalau jauh sangat perbezaan dia mungkin bagus sebagai seorang sprinter tetapi tidak bagus sebagai seorang pemain bola sepak. Kan? Sebabnya rugilah. Anda kata kita untung dapat dia ni boleh letak sebagai striker. Sebab apa? Dia laju lagi. Sekali bila dia pegang bola, dia tak boleh lari dengan kelajuan maksimal dia tu dan jauh pula tu beza dia. Dan dia lebih perlahan daripada orang lain yang sebenarnya kelajuan maksimum speed tu tak selaju dia. Kan? So benda tu kena ingatlah. Okey, so boleh tak Jamil? Ke kita terlalu laju kita punya ni? Kita ada, sebab kita ni Google Meet ni, jadi siapa-siapa yang nak bercakap, nak komen, boleh terus menyampuk je, angkat tangan ke, bersuara ke, sebab kita nak dua hala. Okey, Prof, so saya ada sikit soalan ni berkait dengan profil sukan tersebut lah. So kat sini kalau kita tengok sukan combat dengan sukan berpasukan macam bola sepak, taekwondo, dia punya latihan dengan masa-masa pertandingan tu adalah berbeza. So adakah benda contohlah kita buat satu maksudnya aktiviti di mana kita nak tengok kecergasan kesemua sekali sukan dalam masa serentak. Contoh diorang ada dalam satu camp, so diorang berkumpul antara sukan badminton, taekwondo, bola sepak. Lepas tu dia lakukan satu ujian kecergasan, iaitu ujian big test. Big test adakah sesuai untuk digunakan untuk dapatkan maksudnya untuk dapatkan maklumat yang dalam kecergasan tu lah. Adakah sesuai? Mic Dato'. Okey, yang tu saya faham, lupa tak pasang mikrofon. Yang maksudnya tadi, sebenarnya tuan-tuan semua, saya buat sambil-sambil kita ceramah ni, saya dah sediakan juga PowerPoint dalam 5-6 page untuk key point bagi apa yang kita buat ni, dan saya akan letak di website nanti dan tuan-tuan boleh download ya. Download terus. Jadi supaya anda tak lupa apa yang anda buat. Key point saja. Konten anda boleh cari dekat Google zaman sekarang. Cuma key point tu supaya anda ingat. Jadi bila saudara Syamil tanya saya tadi, dalam satu camp, contoh macam katakan UPSI Pusat Sukan buat satu program camp dan nak buat ujian dan semua sukan ada. Tiba-tiba semua orang kena buat ujian blik test. Logik ke tak? Ada juga student tanya saya macam tu. Itu yang saya kata tadi, jenis ujian tu bila dipilih satu ujian yang kita panggil spesifik umum, kepada umum maka fizikal dahulu. Okey, ujian fizikal umum, yang kedua ujian fizikal khusus. So bila yang disebut kata semua orang kena buat tu, biasanya itu adalah ujian fizikal umum lah. Yang itu pertama sekali kebiasaannya pertama sekali mesti ada antropometri, ukuran tubuh badan, berapa panjang berapa ukur lilit paha dia kiri dan kanan. Sebab kenapa kena ada antropometri ni, contohnya kalau anda katakan dari segi jurulatih seorang fizikal atau fisioterapi ke, dia boleh tengok terus. Dia tengok je ukur lilit paha kiri dengan paha kanan tak sama besar. So ini adalah risiko kecederaan. Dan benda itulah yang perlu orang kata baik pulih lah oleh jurulatih seorang fizikal tersebut supaya jadi sama. Dia tak boleh tak sama. Ada orang kata memang normal player bola sepak mempunyai sebelah kaki besar. Tak normal lah, sebab lama-lama dia akan tarik semua, anda akan dapat sklerosis. Apalah semua sebab dia berkait dengan seluruh tubuh kita. Jadi apa yang berlaku, sebab tu kalau anda tengok player-player antarabangsa pun bila dia buka baju apa semua, anda nampak mana ada kiri kanan lebih besar apa, semua stable. You need to be asymmetry, kan? Kalau macam sebab tu yang itu adalah risiko kecederaan bila tak sama ni kan. Jadi bila kata dalam satu ujian semua kena buat blik test semua tu, itu semua ujian fizikal umum. Tetapi bila kita kata ujian fizikal umum ni, ada orang kata kenapa pula dia kena buat blik test? Dia main sukan taekwondo. Ini yang kita katakan kita patah balik kepada matlamat. Okey, objektif. Bilakah orang kata program latihan ni bermula? Program latihan biasa bermula awal musim, lepas tu kalau yang betul-betul buat periodisasi, mereka akan ada awal, tengah dan akhir. Tengah tu adalah competition punya phase lah kan. Jadi bila ada fasa-fasa macam ni, fasa yang mula-mula sekali tu biasanya apa yang kita panggil you need to be fit to train. Anda mesti cergas untuk berlatih.
Kalau anda main sukan katakan taekwondo, sparring hanya 2 minit, tapi anda nak praktis anda punya skill dan sebagainya, anda tak buat 2 minit. Kan 2 atau 3 minit dalam gelanggang tu kan. Anda tak banyak tu. Kadang-kadang nak praktis orang kata apa certain teknik ataupun katakanlah orang kata nak tendang bola. Nak tendang bola supaya curve sikit kena tiang gol. Nak tiang je, nak main sasaran tiang je, nak tahu terror ketak kan, tendangan kan. So kalau nak buat yang tu, bukannya dia berlatih 2 minit, 5 minit, dia akan berlatih berhari-hari, bukan 45 minit, lebih daripada tu. Setiap hari buat 10 kali, 20 kali, 100 kali. 100 kali sehari macam Tiger Woods lah. Kan, 1000 kali sehari, berapa pukulan, 1000 kali pukulan sehari, didarabkan dengan 5 hari. So 5000 pukulan dalam masa 1 hari, katakanlah. Contoh. Jadi ini bermaksud, kalau nak buat 5000 pukulan sehari, satu minggu, bermaksud anda perlu cergas untuk berlatih. Fit to train. Dan itulah sebabnya kenapa ujian-ujian yang tadi tu akan menentukan anda cergas atau tidak untuk memulakan latihan. Kan kalau katakan fasa awal latihan pusat atlet masuk UPSI untuk 2021 bermula katakan Januari, katakanlah tak ada COVID lah, bermula Januari, pertandingan bulan 5. Bila Januari fasa persiapan mungkin bagi kalau ikut periodisasi di universiti ni, bila fasa persiapan sebelum kita belasah hari training, kita kena tahu dulu tahap pencegasan dia tahap mana. You need to be fit to train. Sepatutnya yang tu kita buat bulan Disember. Kan bila masuk Januari kita tahu dia dah fit to train. Jadi nak fit to train tu blip test tu kena level berapa? 8, 10. Kalau setakat level 7 belum layak untuk dibelasah training taktikal lagi. Kenapa saya berkata demikian? Sebabnya ada beberapa teknik, kita balik pada profil biomekanik tubuh bila dalam setiap sukan tu. Contohnya untuk melakukan satu pukulan kriket, katakan kriket. Anda nak pukul berapa kali bola tu dengan pemukul tu, okey, nak pukul berapa kali tu, katakan saya tak ingat, saya ada baca 1-2 research yang menunjukkan kalau katakan dia buat 500 pukulan sehari untuk berlatih taktik lah, untuk berlatih teknik dia buat banyak kali. 500 kali, 500 kali, so sampai certain dalam satu minggu tu dia tidak boleh lebih limit daripada beberapa ribu. Lebih limit tu biasanya mengikut kajian tu yang dijalankan akan sampai masa atlet tu akan injured. Sebabnya recovery tak sempat berlaku kepada otot-otot ligamen tendon yang berkaitan tu. Jadi itu sebabnya dia kena fit to train dulu, dia kena kuatkan ligamen tendon strength dia semua tu kan, supaya dia tak ada risiko mengalami kecederaan tersebut. Kan? Jadi yang tu yang saya kata tak salah buat ujian umum tersebut, tapi kena tentukan yang mana khusus umum, apa yang mana ujian umum, berapa banyak, dan yang mana ujian spesifik. Dan bila combine semua sekali tu ujian tu, kena combine, bila combine jurulatih dengan pengurus akan tengok berapa banyak test. Kalau dah sampai tahap 3 hari daripada 5 hari latihan pusat dia buat ujian saja, so mungkin tak ada faedah lah ujian latihan pusat tu, dia dah jadi apa? Ujian pusat, bukan lagi latihan pusat. Kan? Dia tak pergi berlatih pun, dia pergi menguji je. Tapi boleh je, tak ada masalah pun. Anda jalankan satu camp khas untuk buat ujian semata-mata. Supaya kita tahu situasi semasa dan jurulatih boleh planning berdasarkan ujian. Bila sebut jurulatih planning berdasarkan ujian, ini satu lagi masalah. Kita banyak buat ujian tetapi coach tak guna. Jadi yang dikatakan ujian-ujian yang membazir. Bila kita buat ujian, pastikan siapa yang mereka bentuk ujian tersebut berbincang dengan jurulatih. Apa yang anda nak tahu? Contohnya jurulatih bola sepak. Dia kata, okay, saya nak buat yang saya tahu, saya dari segi taktikal, pasukan saya akan bermain strategi dia menyerang je. Attacking, always attacking. Dapat bola, pass, attacking. Dan semua attacking tu dalam bentuk style zaman-zaman dulu, samba Brazil punya. Semua nak dribble, tak nak pass. Itu modern modern soccer kan. Pass, score. Tapi yang dia punya adalah Brazil punya style. Dribble. Seorang tu kalau boleh macam Pele punya zaman dulu. Nak cover sampai 4 orang sekaligus. Kalau dia kata taktikal dia nak macam tu, bermaksud orang yang mereka ujian tersebut dan yang juga merancang program latihan soal fizikal perlu mengambil kira benda tu dan dia perlu memastikan ujian tersebut mestilah bersifat ke arah tu. Contohnya bila dah elemen permainan tersebut akan jadi laju, orang tu kena fit gila dari segi aerobic power dan sebagainya, maka program latihan pun kena ada elemen aerobic power yang dia perlu pecut banyak kali sebab dia nak dribble kan. Dia nak dribble orang, maksud dia kena pecut banyak kali, dia kena maksudnya tak ada masa nak jogging semua slow ni, tak ada. Jadi program latihan dibina berdasar macam tu. Bila program latihan dah dibina berdasar macam tu dari segi fizikal, maka yang bina ujian pun akan binalah ujian untuk mengukur benda-benda tu. Contoh antara nak guna 2.4 run dengan blip test atau yo-yo test. Jadi sebab tu dulu yo-yo test dibina tu supaya dia betul-betul mimik situasi yang sebenar tu dalam padang tu. Kan? Jadi that's why tak adalah anda akan ada ujian jurulatih seorang ni kata tak apa, tim saya akan buat juga 2.4 walaupun pusat sukan dah buat blip test. So dah dua ujian yang apa sebenarnya sebab kau buat ujian ni? Itu je. Kau nak guna ke tak? Descriptor.
Jadi kalau dah coach tadi kata dia nak buat pasukan dia attacking macam tu, dan dia kata kalau boleh biar semua dah boleh jadi striker. Tapi bila dah buat ujian tu dia dapati selepas training ataupun sebelum training ada 5 orang ni tak mencapai tahap. Dia maksudnya dia skill tinggi tetapi dia tak boleh bermain dengan macam tu. Dia tak ada kemampuan aerobic power yang tinggi. Automatik mungkin kena bincang balik dengan head coach, mungkin kita kena ubah strategi. Team kita kena main style apa, kita kata European punya soccer balik. Kan passing score. Sebabnya tak mungkin kita sempat bina dia orang ni punya dalam masa singkat. Itu peranan yang sebenarnya. Sebab tu orang kata kena ada perbincangan antara head coach, jurulatih fizikal dan mungkin dari segi psikologikal juga, kan, dengan psikologis macam mana. So 3 ni. Lepas tu barulah pergi pada nutritionist, pemakanan. Nak makan apa kalau nak macam ni? Contohnya kalau program latihan ni adalah fasa persiapan, persediaan, tengah bina apa, daya tahan kardiovaskular banyak apa semua, asyik kardio tiap hari, training 4 jam sehari, maka perlulah kita katakan apa, makanan yang lebih pada karbohidrat tinggi apa semua. Itu peranan-peranan spesifik lah. Tapi kalau dari segi ujian apa, kenapa sewaktu latihan pusat tu tak boleh pakai tetap je. Kena tetapkan, kena bincang dengan semua jurulatih. Benda yang jarang kita buat. Tapi kalau macam sekarang ni di Pusat Sukan UPSI, saya nampak dah memang kita maju ke depan dah dengan pelbagai perancangan yang sistematik. So kita bergerak ke arah tu, kita pun dah menunjukkan prestasi yang baik dalam sukan kita. So mungkin sampai masa kena buatlah juga macam orang kata unit sains sukan lah. Kita ada fakulti sains sukan, tapi fakulti sains sukan adalah entiti akademik yang mana tugas dia apa ni, ke arah melahirkan pelajar bergraduat. Itu je matlamat dia. Kau masuk, kau keluar dengan degree atau diploma. Itu je. Jadi kalau nak bantu sikit-sikit dekat pusat sukan, boleh. Tapi kalau nak bantu banyak-banyak, itu yang pusat sukan kadang-kadang mungkin boleh bina dengan bantuan khidmat nasihat daripada fakulti, bina unit sukan sendiri. Buat assessment sendiri. Kan? Tapi kita boleh bantu. Even saya pun boleh bantu. Tapi sebenarnya dah ada pun. Pusat sukan dah buat pun benda tu. Cuma sekarang ni nak streamline kan. Sewaktu latihan pusat, apa yang sebenarnya perlu dibina untuk ujian kecergasan umum. Sukan apa ada? Sebab kita selalu klasifikasikan sukan kepada mengikut katakan fasa 1 semua sukan yang bentuk raket apa semua kan. Dah kalau dah tahu semua jenis main gelanggang dalam raket saja, jadi ujian yang umum pun mungkin boleh ditukar sikit lah. Tak payahlah dia berlari 2.4 banyak-banyak. Kan? So itulah dia. Okay. So pada pandangan saya mungkin tak berapa ramai yang kadang-kadang blur sikit benda ni, tapi bila saya bagi PowerPoint tu nanti mungkin anda akan faham lah bila tengok key point tu. Pasal benda ni jarang diketengahkan. Kalau yang komponen kecergasan tu orang dah selalu nampak. Tapi kalau dari segi sudut, contohnya tadi, pertama sekali, saya kena ulang banyak kali ni supaya tuan-tuan ingat. Pertama sekali adalah ada 3 faktor pengaruhi kita panggil prestasi. So, physical, tactical, psychological. Jadi bila nak pilih ujian, kenalah ditetapkan oleh orang yang pakar dalam 3 elemen ni. Satu ujian untuk taktikal, satu ujian untuk fizikal, satu ujian untuk psychological tadi. Dan kalau dari segi makanan patut ada nutrisi lah. Ujian apa? Paling-paling simple, food diary. Player kena isi food diary apa. 4 ni ada, bila 4 ni ada, seorang pengurus yang kita panggil mungkin ketua unit sains sukan apa ke boleh buat division yang macam tu, dia akan duduk, dia akan kira, okey, kalau dah kata yang ni nak ujian banyak ni, tetapkan. So senaraikan semua ujian tersebut, anda akan dapat berapa banyak ujian. Even di sekolah pun anda boleh buat macam ni. Seorang guru PJ contohnya, createkan satu macam, anda dah ada apa panitia dan sebagainya, tapi wujudkan unit yang macam ni akan tentukan berapa banyak ujian kita perlukan untuk semua player kita, atlet kita, tak kira apa sukan untuk sepanjang tahun ni dari segi umum. Yang spesifik kita minta dari segi coach. Coach, tim you apa ujian spesifik? Lepas tu tengok dari segi pengurusan masa. Ujian mana nak buat dulu? Biasanya ujian yang bersifat power, kita buat dulu. Sebabnya satu dia bahaya, yang keduanya dia tak memenatkan dari segi metabolik. Contoh jumping, dia jump 3 kali. 3 kali jump dia tak penat pun. Jadi buat yang tu dulu. Yang last kali barulah bleed test. Kan? Dulu saya kat sekolah sukan Bukit Jalil, time yang ujian lain tu seronok lah. Ujian sprint ke apa semua. Tapi kita dah tahu lah, petang garang bleed test. Satu sekolah kena. Yang tu yang paling debar. Bunyi je. Kan? Yang tu dengar tu dah berdebar dah. Kan? Dan sampai sekarang aku rasa berdebar tu. Okay. So, boleh Syamil? Okay, boleh. School of Fit ada nak tanya apa ke? School of Fit. Assalamualaikum doktor. Salam. Siapa tu? Maaf yang tanya sikit. Masya, okey. Sila. Okay, tentang kita ada banyak jenis ujian-ujian yang kecergasan lah dari segi cardio dan endurance lah kan. So kalau dulu macam sekarang mungkin kita dah dikembangkan dengan berbagai-bagai jenis ujian lah kan. Kalau dulu kita ada dengar-dengar dulu kalau macam yang mungkin 10 tahun, 20 tahun dulu kita ada dengar dengan 2.4 and then come back to the bleed test and then modern sikit kita ada yo-yo test dan bronco.
So contoh dia ada 2.4 and then bleed test, yo-yo test, bronco test ya. So semua ni elemen-elemen cardio dan endurance kan, betul kan? So kalau ikut sukan, kalau kita suka sukan kan, contoh macam saya coach untuk rugby, suka rugby katakan. Untuk di antara empat jenis ujian kecekasan tu, yang manakah lebih sesuai untuk diadakan mengikut fasa-fasa dia, masa pre-season, end season ataupun dekat dengan season. So di antara empat jenis ujian tu kita tengok dia punya intensity dia berbeza. Dari segi 2.4, big test, yo test dan bronco. Intensity dia berbeza. So mana yang lebih sesuai untuk sukan-sukan macam bola sepak, hoki ataupun rugby? Minta doktor boleh jelaskan kalau boleh. Thank you doktor. Okay, terima kasih. Very good question. Saya suka sesi dua hala macam ni, barulah saya tahu apa yang orang nak. Pertama sekali, selalu orang tanya macam ni dan yang paling saya rasa saya tidak galakkan adalah untuk anda mempunyai ujian berbeza bagi setiap fasa. Ujian ini tujuannya supaya contoh, bila anda dilahirkan dekat klinik kesihatan, macam klinik kesihatan tu, bila anda dilahirkan, mak ayah bawa pergi baby tu, anda yang dah ada anak bersama bawa anak tu, dia akan ambil ukur berapa panjang baby, tinggi lah sebenarnya. Masa baby dia pun ukurnya tu lah, timbang dengan tinggi dengan berat. Lepas tu lagi 5-6 bulan, 1 tahun, 2 tahun pun dia akan guna ujian yang sama je untuk ukur tinggi dan berat. Nak tengok perkembangan pembesaran bayi. Jadi kalau katakan dari sudut sukan, kalau fasa pertama anda guna ujian 2.4 run, masuk fasa kompetitif anda guna ujian bronco, maka apa yang akan berlaku, anda tidak boleh compare. Tujuan utama ujian adalah untuk memberi gambaran dan untuk membolehkan anda compare, bandingkan prestasi sebelum dengan sekarang. Jadi pertama sekali, pastikan ujian yang sama digunakan. Okey, ini adalah orang kata, dan ini yang sebabnya kenapa kita kena tengok kebolehpercayaan ataupun kesahan. Kebolehpercayaan ni maksudnya ujian ni guna banyak kali ke tak, banyak kali pun dia akan keluarkan result yang konsisten. Konsisten. Dan biasa ujian-ujian yang disediakan oleh yang dah establish macam bleed test dan sebagainya, dia dah memang reliable dengan valid lah. Cuma katakan untuk mengikut sukan pula. Okey, tadi yang satu ujian tu mesti sama. Okey, konsisten. Yang kedua, ujian tersebut kalau boleh sila ikut apa yang dicadangkan oleh Persatuan Antarabangsa anda. Kenapa saya kata ikut Persatuan Antarabangsa anda? Sebabnya comparison. Sekali lagi dia untuk bandingkan. Satu, anda bandingkan prestasi dengan diri sendirilah. Awal musim bleed test berapa level, tengah musim bleed test berapa level. Itu satu. Yang keduanya, nak compare performance dengan orang lain. Kan? Contoh kalaulah semua pemain bola sepak guna yo-yo, kita guna bronco untuk player bola sepak kita. Jadi automatically kita tak boleh nak compare performance dengan orang lain. Player kita ni semua apa masalah? Dia tak fit ke apa? Kan? Boleh compare sebabnya setiap satu tu dia mempunyai kajian dah menunjukkan, bukan menunjukkan lah, kajian dah buat, dia dah ada ukuran VO2 max contohnya, oxygen consumption, anggaran pengambilan oksigen bagi setiap ujian tersebut. Jadi boleh compare lah, in the end dia ada satu unit yang sama. Kan, berapa oxygen consumption, tetapi kaedah dilakukan tu berlainan. Kan, contohnya 2.4 di continuous je. Yo-yo lebih laju, start tu laju. Bleed test start dengan slow dulu. Lepas tu makin lama makin laju. Jadi yang paling penting ikut apa yang dicadangkan oleh Persatuan Antarabangsa. Dan benda tu kena konsisten dilakukan. Kalau saya dua suka macam rugby, bola sepak ni amat famous dah dan dia mempunyai persatuan yang kukuh. So bola sepak memang mereka dah gunakan yo-yo test seluruh dunia. Jadi anda gunakanlah yo-yo test. Sebabnya memang dah disahkan oleh orang kata pakar-pakar sains sukan, yo-yo test lebih sesuai untuk player bola sepak dengan karakteristik sukan tersebut. Ini yang kita panggil kadang-kadang kalau kajian physiological profile of soccer player apa semua kan. Dia tentukan macam itulah. Yo-yo test untuk bola sepak. Kalau sukan contohnya macam rugby, bronco test. Sebabnya Persatuan Dunia dah pun gunakan bronco test. Jadi anda boleh compare dengan All Black, boleh compare dengan orang lain. Berapa masa bagi setiap satu orang kata ulangan bronco tu dan berapa masa keseluruhan bagi bronco tu. Kan, anda boleh tahu dan boleh anggarkan, dan ada pula kajian-kajian yang menunjukkan berapa anggaran VO2 max. Tak payah dah pergi makmal letak VO2 max punya analysis tu nak dapat. Tu yang ni yang kita kata antara field test dengan lab test. Tapi field test tu, test padang ni sudah pun disahkan dari segi sudut makmal juga. Dia dah disetarakan. Jadi kita ada table-table tu. Cuma sekarang ni nak pilih ujian mana. Jadi kalau pilih ujian mana ni yang saya kata, kalau player rugby, gunakan bronco. Dan macam tadi pula, bila saya kata contoh bila buat latihan pusat, pusat sukan pula katakan nak ujian bleed test. Sebenarnya satu bronco memang yang digunakan untuk semua rugby. Lepas tu ada pula satu test lagi yang pusat sukan nak guna ni. Yang ni yang kadang-kadang kita kata kena bincangkan. Kalau boleh tak payah ada yang untuk semua tu. Maksudnya
kalau dah macam dua-dua tu kardiovaskular, biarlah rugby tetap dengan bronko. Jadi jimat ada masa. Kalau tidak, dia tak boleh buat bronko lepas tu nak buat bleed test. Hari ni buat bronko untuk ujian khusus sukan. Esok nak buat ujian umum pula yang disahkan oleh pentadbir nak buat bleed test pula. Kan? Jadi tak boleh. Kalau boleh, setkan satu terus. Jadi jimat masa. Kan? Sebab matlamat utama semua jenis ujian adalah untuk melihat proses ke arah prestasi. Prestasi akhir. Final output. Final output, kalau anda lari 100 meter, kita nak tengok berapa catatan masa tu meningkat. Cuma kita tak boleh nak uji selalu. Contohnya kalau dalam katakan anda tengah buat latihan bebanan dalam fasa hypertrofi, anda dijangka akan lembab sikit. Bila lembab, kalau ambil katakan ujian masa 100 meter, dia best time 10.4, dia takkan dapat 10.4. Lepas tu takkan kita nak kata dia tidak meningkat. Jadi itu yang kenapa kita gunakan ujian-ujian yang boleh memberi gambaran kepada proses tersebut, dia meningkat ke tak. Kan, dari segi benda-benda lain. That's why ujian tu digunakan. Jadi satu, jangan taksub ujian. Yang keduanya jangan terlalu banyak ujian lah. Bila taksub ujian, banyak sangat ujian. Okay. So kepada soalan Cik Mat kita tadi tu, pertama, pilih ujian yang satu dan konsisten. Konsisten sepanjang kita punya training program dengan atlet tu. Kalau 5 tahun kita train dia, 5 tahun lah kita pakai itu. Yang kedua, sila gunakan ujian yang dicadangkan oleh kita panggil persatuan antarabangsa anda supaya anda boleh buat comparison. Terutamanya bila orang duk keluarkan kajian. Data katakan Bronco All Black tahun ini. Anda tengok. Sebab tu kadang-kadang kita boleh tengok player rugby Malaysia kita dekat-dekat sama tak performa dengan player rugby Hong Kong dan sebagainya. Bila kita boleh tengok sebab dia guna ujian yang sama, barulah kita tahu dari segi fizikal ni tak berapa banyak beza ni. Fitness. Jadi kenapa? Itu yang sekarang ni rugby kita orang kata top 50 tu kan. So itu bukan satu benda yang senang dicapai lah. Jadi that's why kita kata benda tu dicapai kerana benda kita dah tengok, oh jadi sekarang ni maksudnya bukan fizikal lemah, mungkin tactical atau mungkin psychological pasal duk terasa orang lain lebih besar daripada kita. Jadi bila diimprovekan benda tu, barulah boleh dapat apa yang anda nak tu. Kan. Okay. So saya rasa itu menjawab soalan ni. Ada satu soalan ni, jika untuk atlet wanita, jika boleh cadang fasa sesuai untuk melakukan ujian kecergasan kerana mereka ada perubahan hormon. Okey. Dari segi atlet wanita, menses contohnya terutamanya, menses berlaku setiap bulan. So kalau nak tunggu fasa katakan dia tak ada menses, memang payahlah kan. Okey, jadi apa yang berlaku adalah kita kena tahu ujian apa yang ada orang dari sudut menses, ada orang kita akan ada situasi di mana dia contohnya Serena Williams, kajian dah menunjukkan apa saja situasi menses dia tidak akan mempengaruhi apa saja penghasilan kuasa dia. Maksudnya kalau buat ujian daya masa tu, ujian penghasilan kuasa ni katakan force plate jumping, pam, jam ke pukulan bola dia ke takkan dipengaruhi. Dia tak efek. Tapi ada orang, ada atlet dalam situasi menses dia akan ada senggugut dan sebagainya, so dia akan mempengaruhi penghasilan daya dia akan menurun. Jadi apa yang berlaku, yang selalu saya katakan yang sukar sikit adalah nak tentukan ataupun kadang-kadang kena tanya tapi sensitif. Terutama bila jurulatih adalah jurulatih lelaki. Tapi kena tanyalah bila nak buat ujian, siapa yang ada menses kalau boleh diminta buat kemudian. Bukannya fasa ni buat ujian lain ataupun khas untuk wanita je pakai fasa, tak ada. Setiap ujian tetap kalau dah nama dia ujian fizikal, anda pusing ke mana pun dia akan ada fasa menses itu kan. Jadi cuma jangan buat waktu menses dia je lah. Kan 7 hari pertama menses tu jangan buat lah. Lepas tu buatlah ujian. Kan kecualikan dengan macam tu je. Jadi itu yang perlu diambil dan benda tu perlu diambil kira. Kan. So jadi that's why kalau kata nak tukar ujian semata-mata kerana nak cari fasa lain, tak ada. Setiap fasa adalah kena berjalan seperti sepatutnya, cuma anda ubah hari je. Minggu ni dia menses, minggu depan lah buat test atau minggu satu lagi. Kan? Tapi ujian tetap sama. Kalau bronco juga. Kalau anda ubah kerana benda tu, anda kena tengoklah kenapa satu dunia orang tak ubah. Kan? Okey, saya rasa ni Chef Hamzah tanya. So dari segi perubahan hormon itulah kan. Bila sebut menses ni adalah ketidakseimbangan hormon. Jadi apa yang mempengaruhi penghasilan kuasa? Dari segi fisiologi, benda yang mempengaruhi penghasilan kuasa dan kekuatan adalah hormon. Bila hormon terganggu, maka akan terganggulah penghasilan kuasa. Jadi sebab tu jangan buat ujian kuasa apa semua. Kalau anda kata saya tak buat ujian kuasa, saya buat ujian 2.4 run je. Untuk berlari 2.4 run contohnya, anda menggunakan juga kekuatan. Cuma kekuatan tu digunakan repetitively. Jadi in the end dia masih mempengaruhi. So lebih baik pindahkan masa. Terutama bagi mereka yang mempunyai masalah sampai tahap sakit senggugut. Jadi janganlah. Kan? So penghasilan kuasa dia akan menurun. That's why kadang-kadang orang tanya dari segi kanak-kanak, kenapa ada setengah-setengah ujian tu tidak berapa valid dengan kanak-kanak? Sebabnya mereka berada dalam fasa di mana hormon mereka tidak stabil. Hari ni anda test power output dia, terutama kalau pakai alat-alat saintifik,
dia amat accurate. So boom, naik. Oh, force output 1200 Newton atau 800 Newton. Lepas tu lagi 3 hari, tak lama pun 3 hari. Lepas tu tak ada efek apa pun, dia tak buat apa pun. Test dah turun dari 400 Newton. Kenapa pula ni kan? Jadi that's why biasanya untuk kanak-kanak kita galakkan buat ujian yang berteraskan komponen kecergasan, berteraskan kesihatan saja. Fokus yang tu dahulu. Sampailah dia satu peringkat umur yang lebih matang dari segi fizikal, barulah anda fokus ke ujian lain tu. Tapi boleh guna je ujian sama je. Bronco lah kan. Okay. So ada lagi soalan. Saya rasa bergerak dari segi soalan. Pasal saya punya key point tetap pegang yang sama tadi lah. Tak berubah. Dan key point tu ada 5 page PowerPoint tu saya akan uploadkan dekat website saya. Anda boleh download je selepas sesi ini. So ada lagi soalan? Saya buka. Ada satu soalan saya bacakan daripada Facebook Live. Okay. Daripada Imam. Okey, salam. Nak tanya. Kebiasaannya dalam proses pemilihan ahli sesebuah sukan, jurulatih lebih tertarik pada kemahiran teknikal atau fizikal dan mental. Dan kemahiran mana lebih suka dibentuk antara ketiga kemahiran tersebut? Okey, ini bergantung pada bila anda nak guna atlet tu. Kalau di peringkat universiti contohnya, saya lihat antara salah satu trend, sebab di universiti ni pelajar datang 3 hingga 4 tahun saja mengikut tempoh pengajian lah. Okey, bila tempoh pengajian ni, jadi katakan tahun pertama dia masuk, ramailah nak tarik. Masa dia tengah fit lagi semua tu. So kalau tahun pertama tu pula, kadang-kadang universiti juga beroperasi mengikut semester. Maksudnya, player datang dalam SEM ni, nak uji, 3 bulan lagi nak pakai dah. Kalau 3 bulan lagi nak pakai, dari sudut fizikal, minimum kalau boleh 12 hingga 16 minggu untuk develop tahap fizikal yang elok lah, yang orang kata mantap. Jadi kalau tidak, kalau kurang daripada tu, biasanya tahap fizikal yang dibentuk tu hanyalah apa yang dia ada dalam badan je lah. Jadi kalau situasi macam tu, saya cadangkan, saya punya personal opinion, ambillah elemen skill tu. Dia dah ada skill, fizikal tu apa yang dia ada je lah. Dan fizikal tu kalau boleh dia ada sederhana lah. So develop sikit. Ataupun kalau dia terlalu fit pun, tengok pada sukan juga. Kalau sukan tu tahap apa ni, orang kata kemenangan akan ditentukan oleh skill dia. Jadi lebih baik anda ambil berteraskan skill. Tu kata kena tengok sukan. Contohnya sukan memanah. Nur Ikhwan Muhammad umur 41 tahun, cargas. Kan, fizikal boleh untuk peringkat umur ni. Tapi tiap kali pergi sukan memanah, masuk dengan Muridi jadi coach, baru masuk untuk ujian je, asyik tarik panah tu pun pergi merata kan. So nak develop skill memanah tu pula makan masa. Pertandingan minggu depan. Jadi jangan ambil dia ni dah, walaupun dia fit tak guna. Walaupun dia fit to train, masa training tak ada. Kan, masa training tak ada, ambil yang fit skill lah kan. Skill dia bawa. Katakan bola sepak. Walaupun skill dia tinggi, tapi kalau anda kata okeylah saya akan ambil yang ada skill je, sebabnya pertandingan lagi 3 minggu je. Masalahnya kalau 3 minggu nak main 40 minit, kalau skill dia tinggi pun dia tak boleh nak menyumbang pun dalam padang. Dalam situasi dalam padang ni, kalau anda ada 11 player termasuk keeper, anda nak gunakan semua sekali 11. Kalau ada 3 orang yang tak fit, dia akan jahanamkan satu tim. Jadi lebih baik anda dropkan yang walaupun skill tinggi tu, atau bukan drop, masukkan dia super sub ujung-ujung je. Kan time-time tertentu masuk. Tapi kalau hoki senang, hoki tukar masuk kan. Itu yang dilakukan oleh setengah-setengah pasukan, contoh Kanada dalam hoki, kadang-kadang kita nampak dia tukar sebab peraturan membenarkan untuk dia menukar player segera. Jadi dia tukar, kejap tukar. Kadang-kadang kita ni sebab orang kata, nanti masa bermain kawan kita ni jadi sikit. Kita pun bagi dia masuk, dia tak tukar padahal dia tak fit. Yang tak fit tu keluarlah kejap. Bila penting nak super sub, masuk balik. Kan? So it depends on sports. Jadi that's why ini bukan talent ID yang orang kata nak buat daripada peringkat sekolah tu. Ini talent ID yang dari sudut anda nak bertanding start tahun ni dah. Dan kontrak jurulatih anda pun bukan setakat 1 tahun. Anda hanya kontrak jurulatih untuk satu fasa pertandingan je. Jadi anda terpaksa pilih apa yang boleh memberi kemenangan kepada anda. Dan inilah yang sebenarnya dari sudut faktor, kalau dari segi ujian apa nak buat semua ni, inilah faktor yang menentukan kenapa kadang-kadang ada orang marah. Dia kata semua coach tak nak develop atlet. Memanglah dia nak develop buat apa, dia dapat gaji sampai ujung fasa ni je, 3 bulan je. Lepas 3 bulan ni dia kena cari kerja lain pula. Jadi dia kena fikir kemenangan. Kalau dia kalah, dia sibuk nak develop, siapa yang dapat? Orang lain dapat. Ini reality lah. Okay, reality. Kalau saya jadi coach pun saya tak nak kan. Aku dapat 3 bulan je, lepas tu aku sibuk nak develop. Develop, friendly semua kalah pasal tengah nak develop. Lepas tu kena buang. Bila kena buang, orang lain baru datang, okey orang tu akan ambil. Dia bukan kerana penting ni, sebab orang nak makan. Contoh situasi COVID apa semua ni, orang tak ada kerja, orang nak makan. So then kena tengok dari sudut pengurusan lah. Kalau betul nak develop, ini yang saya kata dekat macam contoh pusat sukan mana-mana universiti pun, mungkin kena develop satu unit yang ada penasihat dia, pensyarah ke apa ke, yang memang pekerja tetap. Dia tak pindah dah. Jadi dia setkan test ke apa ke semua, standardize, gunakan sepanjang tahun. Coach bertukar pun yang ni, kuasa dia menentukan tetap. Bila tetap, maksudnya anda akan ada sistem yang seragam sepanjang tahun. Bukannya ikut coach. Coach ni masuk, dia kata walaupun rugby guna semua Bronco, tak, saya nak guna 2.4. Itu fasa pertama. Habislah. Satu lagi saya tengok dekat Twitter,
minggu lepas dekat Twitter Saiful ke siapa ada orang komen ataupun dia retweet daripada yang Mak Saleh punya yang mengatakan apa Mak Saleh ni kata jurulatih antarabangsa lah. Dia mengatakan dia agak terkejut sekiranya ada jurulatih taktikal, jurulatih ketua jurulatih yang lebih tinggi pengetahuan soal fizikal dia daripada jurulatih soal fizikal. Sebab kalau jadi macam tu bermaksudnya jurulatih tersebut sudah hire jurulatih soal fizikal yang salah. Sebab jurulatih soal fizikal atau fitness tersebut mestilah mempunyai tahap pengetahuan dan kemahiran soal fizikal lebih tinggi daripada head coach dia. Kalau tidak, apa dia ambil? Kan? Jadi that's why. Jadi kalau cerita macam ni bermaksud majoriti jurulatih antarabangsa pun menerima hakikat bahawasanya dia hanya pakar dari segi taktikal, dia akan gunakan orang lain untuk membina benda-benda contohnya soal fizikal dia tu. Jadi bukannya anda terus semua benda. Dan yang jurulatih soal fizikal pula dia tak terus taktikal sangat pun. Sebab tu dia kena tanya coach, apa taktikal nak pakai? Kalau dia buat program latihan untuk dengan anggapan coach akan gunakan taktik bermain yang jenis more on endurance, tiba-tiba coach buat more on power. Kan? Powerful apa ni, attacking dan semua. Jadi lagilah program yang dibina oleh jurulatih soal fizikal tak kena yang dengan dibina ni. Dan semua ni boleh dilihat melalui ujian-ujian yang dipilih. Kan? Jadi that's why in the end communication between coaching team termasuk management pengurusan. So ada lagi soalan? Sekiranya ada penonton yang ada soalan boleh tanya. Facebook tanya. Direct pun boleh. Okay, so saya ingatkan sekali lagi untuk semua penonton yang sedang menonton untuk kekal bersama dalam webinar kita kerana link akan diberikan di akhir sesi webinar kita link untuk mata CPD dan mata MyCAT. Okay, so sekiranya kalau doktor ada nak teruskan share PowerPoint ke apa kepada audience, boleh. Lupa. Okay, saya tunjukkan sekejap lah PowerPoint. Tapi sebelum tu saya kena tutup dulu apa ni saya punya WhatsApp. Nanti kan semua orang tengok WhatsApp belakang. WhatsApp sulit ni. Okay, so ini apa ni, saya jarang, dulu saya sukalah gunakan suatu Google Meet presentation webinar gunakan PowerPoint, tapi saya dapati ramai yang menggunakan handphone dan sebagainya, so tidak berapa sesuai untuk dia melihat ni. Okey, ini yang saya katakan tadi, saya baru je buat sepanjang kita duduk bercakap ni, saya buatlah sekejap. Kalau tidak tak ada ni anda mungkin tak berapa nampak. Jadi yang saya katakan tadi, okey, kita punyalah bagaimana aspek kecergasan dinilai oleh jurulatih. Pertama sekali bila nak tengok bagaimana jurulatih pilih ujian, kena tengok dulu apa faktor yang mempengaruhi prestasi. So yang saya cakap tadi adalah tactical, physical, psychological, tiga ni. Jadi dari sudut saya hari ini, saya adalah physical lah. Jadi tactical, orang tactical akan boleh tentukan. Dan dalam situasi ini ceramah, kalau dalam situasi sebenar pun, orang kata situasi pengurusan sebenar sebuah pasukan, sepatutnya tiga elemen ini termasuk dalam satu lagi saya suka sebutkan nutrition lah. Pemakanan tu akan duduk sekali dan bincang. So bila dia buat tactical akan bina program tactical, fizikal bina program fizikal, fizikal bina program fizikal berdasarkan jurulatih tactical, dan bila dia buat macam tu barulah ditentukan ujian apa. Kan ujian apa berdasarkan apa yang dia dah ada ni. Barulah anda boleh dapatkan tentukan ujian lah. Jadi kena tahulah faktor apa pengaruhi. Bila nak tahu faktor apa pengaruhi ni, bila nak tahu apa macam mana nak tentukan ujian tu, pertama sekali anda kena tengok profil sukan. Sukan tu dimainkan berapa lama. Itu yang saya selalu tanya dulu, saya ingat lagi, saya tak nak sebutlah, ada kawan kita seorang ni kat sini zaman-zaman dia masih student lah. Kan dia bawa player dia martial art. So jogging keliling 10 km kan. Saya tanya sukan bila esok lusa. Saya kata kalau dah esok lusa ataupun minggu depan 10 km, dia sukan tu main sukan martial art 2 minit 3 minit. So you tak payahlah buat yang tu. Sebab tu dalam filem Rocky pun, movie Rocky tu, dia pakai skipping, tali skipping. Buat ujian kecergasan kardiovaskular pun pakai skipping. Kan 1 minit berapa banyak boleh buat. So that is aerobic power. Kan buat ni dengan endurance. So jadi tentukan profil sukan, berapa lama dimainkan, dan dari segi fizikal, profil biomekanik ini dari segi biologi, sistem tenaga apa paling banyak digunakan, dari segi mekanik pergerakan contohnya dari sudut angle katakan kaki, tangan, badan, semua kan, keseluruhan 360 darjah ke, atau macam sprinter tadi, dia straight line je lari, kan. Dan bila dah tentukan profil ni, katakan kita pun pilih ujian. Bila nak pilih ujian, pastikan ujian tu sah dan boleh dipercayai. Sah ni maksudnya orang kata kalau ujian tu sepatutnya untuk mengukur aerobic power. Jadi pastikan ujian tu mengukur aerobic power lah. Kalau katakan gunakan ujian 2.4 kilometeran, dia uji kardiovaskular, tapi kardiovaskular dari sudut aerobic capacity saja. Sedangkan anda dah tengok berdasarkan profil biomekanik dan profil sukan tadi, sukan tersebut, atlet tersebut memerlukan elemen aerobic power. Jadi kalau dah dia memerlukan elemen aerobic power, ujian latihan pun nanti akan latihan berkisar ke arah aerobic power lah. Bila latihan berkisar ke arah aerobic power, maka ujian yang dipilih juga perlulah sah
boleh mengukur aerobic power, bukan aerobic capacity. Nah, ini yang penting. Okey. Itu yang saya kata elemen pengetahuan sains sukan amat penting kepada orang yang memilih ujian apa untuk dibuat. Kan? So, dari segi jenis ujian fizikal, saya sendiri selalu bahagikan kepada fizikal umum yang mana yang wajib adalah antropometri. Kalau dari segi saintifik, bila saya jalankan kajian semuanya, saya akan letak antropometri, lepas tu saya akan letakkan metabolic, hormonal, mechanical, neural. 4 itu adalah elemen yang daripada saya dulu saya gunakan. Dalam semua kajian-kajian saya pun saya gunakan elemen tu mesti ada. Metabolic contohnya saya gunakan blood lactate katakan. Tu semua untuk menentukan elemen anaerobik dia. Okey ke tak okey semua kan. So mechanical saya akan gunakan dari segi tadi metabolic, mechanical saya akan gunakan dari segi apa? Katakan teknik lakuan, gunakan kinetik. Itu yang gunakan makmal biomekanik dan sebagainya. Dan kadang-kadang pakai handphone kamera je pun untuk tengok angle lutut, angle tangan dan sebagainya. Lepas tu mechanical, hormonal. Hormon kita jarang buat kat sini pasal kena ambil darah dan anak ni, jadi saya tak guna. Tapi kalau tidak kita boleh guna ELISA punya, dia ada satu instrumen tu lah. Okay. So mechanical, hormonal, metabolic, neural. Neural saya biasa gunakan EMG. EMG ni tentukan elektromyografi ni, dia menentukan katakan bila dia buat teknik katakan pertendangan tu, adakah kaki dia tu, otot-otot tu sudah pun diaktifkan sepenuhnya. Kadang-kadang tendangan dia dah kuat dari sudut mechanical, power. Memang tendangan itu 1000 Newton. Tetapi dia punya muscle activation masih belum 100%. Maksudnya boleh ditingkatkan lagi. Ataupun otot yang diaktifkan tu buat tendangan tu salah. Jadi bila otot salah, mata kasar tengok gaya tendangan dia dah sama dengan semua orang. Tapi gaya tersebut tidak sama dengan tidak sama dengan gaya tendangan dia tu tidak mengaktifkan otot yang betul. Bila tak aktif otot betul, maka kuasa tu sebenarnya tak sepenuhnya lagi lah. Tu dari segi sudut saintifik lah. Tapi kalau tidak, bagi biasa saya akan kata ujian umum fizikal umum adalah antropometri dengan ikut komponen kecergasan. Daya tenaga vaskular, apa ujian dia? Kan? Kecergasan otot, apa dia? Daya tahan otot, kan? Apa ujian dia? Itu yang pertama. Dah tentukan yang tu, barulah tentukan ujian fizikal khusus. Dan bila sebut ujian fizikal khusus, terutamanya untuk ujian khusus sukan, ni macam saya kata tadi, katakanlah ujian bronko. Kalau di peringkat ujian fizikal umum ada 2.4 ataupun bleed test, tapi yang ni pun akan buat bronko, maka sila ambil yang bronko ujian khusus sukan. Sebabnya anda nak menang dalam sukan tersebut, bukan anda nak menang jadi atlet yang cergas, fit, tapi anda kalah sukan. So anda pilihlah. Kalau sukan anda adalah crossfit, the sports of fitness, dan tak apalah anda fit gila-gila. The problem is anda bukan atlet crossfit, kan? Sebab tu ada atlet yang wakil dunia, yang menang peringkat dunia sekalipun, dia mungkin kalah dengan atlet crossfit pasal dia tak fit untuk semua benda, dia fit untuk khusus sukan dia, kan? So itu dia. Dan ujian fizikal khusus juga, kalau dari segi siapa yang menjalani latihan kekuatan, perlu ada ujian-ujian khusus. Contohnya macam saya, setiap masa saya akan tengok dari segi teknik, katakan teknik latihan kekuatan, barulah dia boleh mulakan latihan kekuatan. Contohnya dia buat, kita panggil movement competency screening. Dia buat band lunge and twist, push up, teknik-teknik semua okey, maksudnya semua senaman latihan kekuatan dia boleh buat. Kalau teknik tu salah, saya tak benarkan dia buat latihan kekuatan, sebabnya teknik dia akan salah, dia akan dapat risiko kecederaan lah. Dia akan kuat, kadang-kadang dengan salah pun akan kuat, tapi lama-lama injured lah. Itu je. Jadi ini adalah secara umum lah, sebab tu saya bagi key point, pasal benda ni amat luas. Saya lebih suka bagi konsep, lepas tu anda createkan mengikut ke spesifik anda. Kalau kita bagi spesifik, kita kata komponen kecergasan umum kena buat 2.4. Nanti itu yang akan berlaku di mana datang pula jurulatih, dia kata tak, saya akan guna bronko pasal saya pun national coach. Saya dah biasa train. Ini setakat tim universiti. Saya akan gunakan bronko pasal bronko satu dunia guna. Maka tempat salah atlet pun buat 2-3 ujian. Pasal induk atau pengurusan pusat minta ada ni. Lepas tu ni minta macam ni. Sebab tak guna. What's the reason? Kecuali ada sebab. Kalau tak ada sebab, kenapa anda melakukan ujian umum tu? Kalau tak ada sebab, sekadar nak suruh ni ada umum, ni ada khusus, baik tak payah. Fokus lah pada khusus tu. Kan? So itu dia. Dan yang penting adalah dari sudut yang tadi bila saya dengar tu, okay, soalan yang Syamil tadi tu, first is actually fit to train. Kenapa anda perlu buat ujian di peringkat awal tu, orang kata dia main sukan taekwondo 2 minit je dalam sparring apa semua tu kan, tapi kena train apa semua sampai seolah-olah nak buat macam ada setengah tu masih diminta buat bleed test ke apa ke, sebabnya you still need to fit to train. Contohnya untuk train supaya anda punya core area kuat, kaki kuat, boleh lompat buat flying kick apa semua, so that element adalah merupakan elemen di mana anda perlu ada kemampuan melompat dengan elok, kemampuan dengan lompat banyak kali elok apa semua. Jadi benda tu semua mekanik. So you need to train strength, power, barulah boleh train kita kata teknik taktikal tu. Contohnya saya ingat dulu saya bincang dengan kawan kita Eric
pakar soalan fizikal dekat ISN, Institut Sukan Negara. Dia dah lebih 15 tahun dah jadi orang kata apa, jurulatih soalan fizikal, salah satunya tim Wushu. So tim Wushu apa yang dia buat adalah dia develop dari segi kemampuan menghasilkan power tadi lah, jumping, power, strength, pump, jumping, jump, twist, rotation. Sebabnya nanti dalam sukan situasi Wushu tu nanti untuk perform mereka perlu jump and twist, kan? Jadi develop yang tu dulu. Kalau tidak, duk practice tactical teknik twist macam mana sekalipun rotation pun, kalau dia tak mempunyai kemampuan fizikal untuk perform benda tu tak guna. Dan nak buat benda tu pula, kalau nak train banyak kali nak di udara tu buat berapa pergerakan, dia kena fit lah, kan? So that's why benda tu tak asing. Ada orang kata jangan buat gym, fasanya makin lembab. Yes, you will be lembab mengikut fasa, sebab gym ada fasa. Fasa dia macam piramid tu. Piramid tu bermula dengan anatomical adaptation, hypertrophy phase, maximum strength phase, power phase. Tengok pada sukan. Kalau hypertrophy phase, anda perlu besar sikit supaya ni anda boleh mula apa orang kata angkat lebih kuat, berat daripada ni ke apa ke. Sebab tu fasa hypertrophy anda akan jadi lembab sikit. Jadi kalau coach tahu benda tu, dia takkanlah buat friendly team match. Lepas tu dia marah kalah. Kenapa kau kalah? Sedangkan fasa hypertrophy. Kan? Jadi sebab tu pemahaman dan perbincangan di antara jurulatih tu amat penting. Itu yang kadang-kadang bila saya duduk dekat center-center yang high performance yang betul macam ASN kita di Bukit Jalil ataupun di luar negara dan sebagainya, saya seronok tengok pusat-pusat yang mereka beroperasi berdasarkan orang kata apa, betul-betul kerja lah. Jurulatih pagi habis training duduk pula bincang apa semua, sambil minum bincang semua, menjelang tengah hari baru habis kerja. Bukannya atlet training sejam pagi, coach pun habis sejam, tak ada. Habis tu banyak lagi benda perlu dibuat. Kumpulkan balik data, ujian-ujian yang harian, ujian yang tiap-tiap hari buat ujian. Contohnya kadar nadi, kalau boleh tiap-tiap hari ambil, kan? Untuk tahu situasi di hari tu cukup ke tak rehat dia apa semua. Tu ujian-ujian juga tu. Okay. So this is benda yang saya cerita tadilah. Okay. So ada soalan? Okay, silakan Muhammad Abizuddin. Tak ada? Okay, Assalamualaikum Prof. Salam. Okay, saya nak bertanya berkaitan dengan cadangan periodisasi latihan untuk 1 tahun. Hello, boleh dengar? Okey, boleh. Silakan. Okey. Untuk 1 tahun punya program, untuk sukan rugby wanita, contoh sasaran tournament untuk Sukma tahun depan. So pembahagian fasa-fasa tu ikut bulan tu anggarannya minimum tu berapa untuk 1 tahun? Untuk persediaan, kursus dan sebagainya tu. Okey. Itu saja. Alright. So fasa persediaan walau apa sekalipun, sebab tu ada orang tanya saya, dia duk sibuk fokus kepada fasa. Dia belajar periodisasi, akan ada fasa persediaan umum, fasa persediaan khusus, fasa pra pertandingan, fasa pertandingan kan. Contohlah. Lepas tu jadi kalau training katakan bulan 1 start kumpul tim, bulan 3 ada pertandingan. Oh dia pun nak cram kat semua. Setiap satu fasa jadi seminggu je. Illogical. Jadi in the end bila nak pilih berapa lama untuk setiap fasa, anda kena ingat satu je. Kalau dari sudut fizikal, even kemahiran sekalipun, anda perlu masa minimum, kalau fizikal minimum 12 minggu untuk apa-apa kesan fizikal tu dapat dilihat dengan betul. Untuk mereka yang tak pernah training ataupun kurang training atau lama dah tak training, betul start training balik, the first 12 minggu tu atau 4 minggu pun akan nampak banyak perubahan. Pasal ini dipanggil neural adaptation. Neural adaptation memanglah dia akan nampak banyak peningkatan masa tu. Jadi jangan seronok sangat sebab dia akan reach the plateau, lepas tu dia akan sukar. Jadi the best time setiap fasa kalau boleh 12 minggu. Jadi 12 minggu, lepas tu fasa senyum pun 12 minggu. Jadi kalau anda katakan tahun depan nak bertanding, maksudnya sekarang ni baru bulan Mac, lama lagi lah. Jadi boleh lah 12 minggu ni lebih kurang 3 bulan hingga 4 bulan. Semakin lama anda berada di sesuatu fasa, semakin kukuh lah dia punya development tu. Kan? Cuma katakanlah fasa, kalau saya kata contoh latihan kekuatan, masuk gym 2 kali seminggu. Kalau katakan masuk gym 2 kali seminggu, dia training 3 bulan untuk fasa, untuk satu program dia. Anda buat satu program ni boleh dipakai untuk selama 12 minggu atau 12 minggu. Bagi saya, cadangan saya kalau boleh buat 2 program. Program tu matlamat sama. Dua-dua tu adalah untuk fasa persediaan. Tetapi setiap 4 minggu anda tukar. Kenapa tukar? Sebab tubuh kita beroperasi dari sudut rangsangan, stimulus. Stimulus for adaptation. So maksudnya bila anda bagi rangsangan yang sama, selepas 4 minggu dia dah mula adapt, dia punya respon kepada tubuh kepada benda tu dah relax dah lah sebab dia dah adapt. Tapi kalau anda bagi respon baru, contohnya hari ni anda buat anda buat squat. Esok anda kata kita tak buat squat. Beban yang hampir sama anda kalkulatkan tapi gunakan masih buat squat tetapi squat tu ditukar beban. Volume sama. Baru ni buat berat, ini buat ringan. Tapi diubah sedikit volume tapi benda tu sama, equated volume. Ini yang kita perlu pakar ni. Bila sama tapi dia akan ada stimulus baru lah. Pasal bila ringan dia akan bergerak lebih laju. Bila laju tempo pula berbeza. Jadi you will get the stimulus. Kan? So biar ada setiap masa tu perubahan.
Bila dia sama setiap masa, setiap pagi akan jogging 10 km. Tiap-tiap hari jogging 10 km, maksud you will adapt towards that 10 km. So there is no more stimulus. Tubuh kita beroperasi dari segi super compensation punya teori. Dia kena ada stimulus. Bila stimulus tu datang, training rosak semua, masa damage, balik penat, sakit semua, itulah masa damage. Rehat, recovery dia akan turun performa masa tu. Lepas tu cukup recovery, anda akan naik balik dan naik tu lebih tinggi daripada biasa prestasi. Itu benda dia. Jadi pastikan ada new stimulus setiap masa, kalau boleh 4 minggu setiap 4 minggu, dan durasi masa bagi setiap fasa kalau boleh dalam 12 minggu minimum. Minimum is 12 minggu. Sebolehnya lebih daripada itu lagi bagus, 14 minggu ke, kan. Dan satu lagi, kalau katakan anda ada juga nak menjelang ke SUKMA, anda akan ada beberapa kali kita panggil mungkin friendly. Okay, friendly yang akan menentukan pemilihan pasukan ke apa ke. Kalau ada friendly macam tu, periodisasi anda juga kena ada a little bit of periodisasi kecil pula kat dalam dia. Periodisasi kecil ni di mana anda akan ada juga tempoh tapering. Dekat je competition yang friendly tadi tu akan ada tapering, reduce load apa semua, increase intensity dari segi kita panggil quality, reduce volume, increase quality, lepas tu rehat, pum dia perform. Jadi dengan cara tu dia ada beberapa picking. Benda ni orang kata boleh dikira dengan tepat dengan menggunakan kaedah ujian-ujian ni lah. Maksudnya ujian dari segi monitoring performance. Sebab tu kena tetapkan ujian yang sama. Contohnya kalau tadi anda tetapkan bronco sebagai ujian. So minggu pertama baru nak mula training dah buat bronco. Lepas tu bila dah masuk 6 minggu training, buat bronco sekali lagi, dia dapati performance bronco dia menurun. Bukan kenapa? Sebab sewaktu ni dia sedang dah mula training berat. Jadi dia penat. Tak apa, dia menurun sikit. Jangan pula, dia dah menurun, buang dia. Tak, anda tak buang dia. Lepas tu masuk minggu ke-12, barulah nak dekat minggu ke-12, anda turunkan sikit intensity apa semua, bagi quality rest, quality rehat apa semua, seolah-olah macam nak competition, barulah buat ujian. Barulah anda tengok pula bronco masa tu dia meningkat ke tak. Kalau masa tu menurun walaupun anda dah bagi rehat apa semua, bermaksud dia memang tak perform lah. Memang something wrong with the program atau dia tak buat sepenuh hati. Sebab tu dalam training harian pula, kalau boleh sentiasa ambil keadaan nadi. Sebab contoh, kalau dari segi latihan hari ni buat mini game. Mini game ni dia duk praktis tactical dia nak passing apa semua kan. So dia tak berlari sepenuh hati. Pertama-tama kalau dia punya teknik semua bagus. Jadi orang yang experience, dia akan gunakan sedikit tenaga. Kita panggil movement economy. Dia gunakan tenaga yang sedikit untuk menghasilkan pergerakan yang sama macam orang lain. Jadi bila dia guna tenaga sedikit, dari segi fizikal, pembinaan fizikal dia akan lebih rendah pada orang lain lah. Lama-lama, dia sepatutnya paling hebat pada orang lain. Lama-lama orang lain sama dengan dia. Sedangkan kita nak yang paling hebat tu akan tetap naik dan naik. Kan? So that way, barulah anda akan kekalkan walaupun semua orang naik, masing-masing akan terus naik. Jadi anda punya best player tu akan kekal best. Bukannya lepas ni yang best player dah sama dengan orang lain, lah dia turun. Kan? So benda tu pun perlu diambil kira. Jangan bagi yang orang lain tak pasal guna effort lebih, kerana hari ni training taktikal tapi seolah-olah fizikal bagi orang lain. Pasal taktikal tu dilakukan bersama mereka yang lebih hebat dari segi ni. Contoh strategi lah. Macam dribble bola ataupun rugby ni mengelak orang lain kan. So that's the answer lah. Okay, saya harap menjawab soalan lain tu. Alright. So ada lagi soalan? Okay Prof, kat sini saya bacakan soalan dekat Google Meet ni. Okay. So dia Muhammad Zuhairi. Assalamualaikum Doktor. So atlet novice, adakah sesuai untuk membuat latihan kardio seperti larian LSD pada waktu malam hingga pukul 12? Sebab jurulatih yang melakukan ujian pada waktu malam. Okay, dia senang macam ni. Kerana nak memenuhi program latihan, saya pernah cakap banyak kali benda ni dah. Maka dibuat juga training. Pasal biar ada istilah training. Tetapi kalau anda training, saya ada tengok 1-2 pasukan, saya ada terlibat sebelum ni. Saya malah sebut yang mana. Tapi saya kata kalau lepas 1 tahun 2 tahun anda bersama dan anda training macam tu, malam training apa semua, tetapi in the end performance anda sama, maksudnya anda tak training. Ada seorang dulu atlet sukan individu lah di universiti kita, peringkat Malaysia apa semua. Dan dia dah training benda yang sama selama 3 tahun pengajian waktu tu. Jadi bila dia dah duduk workout dekat gym physical kita tu, saya tanya dia apa semua, dia kata ya dulu dia tunjuk gambar lah. Ni masa dia baru masuk, sekarang dia macam mana. Dia meningkat, tubuh pun tough kan. Lepas tu saya tanya balik, okay, balik pada sukan, actual sukan you, apa performance catatan masa you masa tu dengan sekarang? Lepas tu dia kata catatan masa tu sama. Then you are not actually not training, you are doing bodybuilding. Anda boleh kacak bergaya semua orang nak, anda nampak lebih gagah, tetapi performance anda tak meningkat. So anda sekarang training untuk apa? Kalau anda training untuk sukan ini, tetapi anda tak meningkat, then something wrong with your training program atau something wrong with your coach yang bagi program tersebut. Gitulah, kan? So maksudnya anda tak meningkat ke sukan tersebut. Kena sentiasa ingat sukan apa, sukan anda sukan apa. Kalau sukan anda bodybuilding and modeling, then cantik lah. Bila anda tubuh jadi cantik tu, kan? So jadi kalau kata training malam sesuai tak sesuai, bagi saya tanya satu je, sukan anda ada malam ke tak?
Contohnya saya dulu selalu training pagi, selalu training petang. Jadi tiap kali game ada pagi saya memang lemah. Kan aku memang lemah pagi sebab tak training pagi sangat. Jadi bila macam tu barulah tahu oh ini kalau cari kajian effect time of the day. Time of the day. So you need to train untuk waktu yang selari dengan waktu sukan anda. Kan? So kalau sukan anda game dia ada pagi petang, so train ya. Kadang-kadang memberi variasi pagi petang malam boleh je. Tapi kalau setiap kali training adalah malam semata-mata dan kena pula siang tu anda dah kerja banyak, itu yang kadang-kadang kalau yang actual performance monitoring dia akan tanya player atau atlet semalam you pergi mana, you buat apa. Saya ingat dulu coach saya kalau hari Isnin especially, masa saya di Bukit Jalil, hari Isnin je, Jana Abbas dengan Ismail Mahdi masa tu, dia akan tanya, kau pergi mana semalam? Oh pergi Mid Valley. Okey, siapa pergi Mid Valley yang jalan ngawet sampai 2 jam dekat Mid Valley tu, kau baring sekarang, tidur. Pasal apa? Kau sebenarnya semalam patut full rest hari Ahad, tapi kau pergi active rest. Sebab Mid Valley 2 jam dah berapa kilometer dah? 10 kilometer lebih, kau tahu tak? Hanya round nak pergi tengok wayang ngawet, kan? So sekarang kau tidur kat track. Tidur. Kan? So the thing is that anda kena ambil kira recovery. Recovery is part of training. Tak ada masalah training malam, tetapi circadian rhythm kita, circadian rhythm ni maksudnya tubuh kita ni di fisiologi dia adalah malam waktu tidur. Kecuali pertandingan anda memang ada malam, maka anda patut ada training malam lah. Sebabnya nak biasakan diri dengan pertandingan anda. Itu yang kadang-kadang ada orang, dia sentiasa training tempat teduh. Rupanya sukan dia main bola kat tengah panas. Lepas tu bila kena panas hard time competition, dia kata panas sangat lah tak boleh main. Dah, siapa suruh kau training kat tempat teduh? Kan, kau suka main kat tempat panas. Lain-lain kau main squash yang pertandingan dia main kat game dalam court yang ber-aircon. So jadi itu kita panggil familiarization dengan situasi pertandingan. So tu kena ambil kira. Jadi kalau malam, setiap masa malam, bagi saya tak ada faedah. Terutamanya ini penting ujian. Kalau setiap masa ujian anda menunjukkan sepanjang tahun tak berubah pun performance. Itu kata especially bagi team sport, kita hanya boleh tahu performance setiap individu player tu bagus tak bagus dengan melihat pada ujian-ujian. Jadi kalau katakan dia pakai blip test dia pun sama atau yo-yo test dia pun sama. So buat apa? Training sepanjang tahun. Sepatutnya 6 minggu training, 12 minggu training anda akan nampak sedikit-sedikit perubahan. Paling tidak physical shape dah nampak bila training physical. Even kalau anda main bola macam contoh sprint je setiap hari. Tiap hari pergi sprint, tak ada masuk gym. Pergi sprint kan. Sprint itu adalah anaerobic based energy system kan. Jadi dia akan develop tubuh anda pun tubuh seorang sprinter. Jadi kalau lepas 12 minggu duduk berlari sprint, tubuh macam tu je, there's something wrong with the training program. Kan? So jawapan saya yang panjang lebar tu kepada soalan tadi, saya tidak galakkan training malam kecuali memang ada training malam dan juga memang benda tu memberi orang kata apa benefit lah. Benefit ni hanya boleh diukur melalui ujian dan juga prestasi yang sebelum ni lah semasa. Kalau tidak buat apa training malam? 8 tahun, 5 tahun anda training malam tapi performance anda macam tu je. In the end, kemenangan anda ditentukan oleh taktikal semata-mata. Bila orang tu fit fizikal lebih sikit pada anda tu, tim anda kalah. Jadi tak payahlah. Buat penat je. Tambah-tambah duk training fizikal. Okay, alright. So ada lagi soalan? Kalau tak ada soalan, saya boleh ajukan kita. Okey, kat sini kita ada soalan. Ya, ada soalan. Membuat program latihan, apakah aspek penting yang perlu ada pada setiap komponen? Aspek penting boleh pada setiap komponen. Okey, bagi saya pertama sekali anda walaupun kita tengok komponen kecergasan sebagainya dalam sudut berpecah masing-masing. Komponen daya tahan kardiovaskular, daya tahan otot. Tetapi in the end anda kena combinekan dia bersama. Kan? So tengok dia sebagai satu ujian. Contohnya kalau boleh pilih ujian yang orang kata boleh cover banyak benda aspek satu masa. Contohnya macam yo-yo test tadi tu atau bronco test tu saya suka dari sudut speed ada. Okey, speed ada, agility ada pasal kena patah balik. Agility ada, lepas tu dia ada elemen cardio, agility, speed, 3 benda dah ada kat situ. Dan bila anda speed tu pula kena buat banyak kali sebab macam bronco tu, bermaksud anda dah ada daya tahan daya tahan otot. So benda tu dah ada kat situ. Tak payahlah ada pergi buat squat pula, ujian squat pula selama seminit ataupun push up selama seminit. Anda perform push up seminit tu belum tentu anda boleh main rugby elok dalam padang. Tapi kalau bronco tu anda buat power, angkau tutup tepilah push up tu tadi. Kan? Tapi jadi sebab tu bila anda pilih minimize the numbers of test dengan satu test boleh cover banyak benda, anda akan jimat masa lah buat test. Buat antropometri, buat berapa ujian. Dah, itu je. Kan? So cukup 3-4 ujian. Kalau banyak ujian habis. Okey. So dari segi yang soalan dia tu aspek penting perlu ada pada setiap komponen tu, saya tak berapa faham juga apa maksud aspek penting perlu ada pada setiap komponen. Setiap komponen tu memang penting, cuma komponen tu perlu ada dalam setiap ujian dan juga setiap latihan. Contoh kalau anda buat bronco sebagai sebuah training program, bukan sebagai sebuah ujian. Training anda gunakan untuk speed, agility, endurance, speed endurance apa semua menggunakan bronco.
So jimat lah. Satu training tu dia cover semua dah. Kan. Bronco tu pula anda combine pula dengan weight training. Dia sprint, dia patah balik sampai satu tempat, dia angkat pula snatch. Kenapa pilih snatch? Kenapa tak pilih bench press? Bench press satu otot je, otot chest je, atau buat squat satu otot je. Buat Olympic lifting. Sebab tu saya ni adalah peminat Olympic lifting, snatch, thruster dengan kita panggil clean and jerk. Satu program ni saja, satu senaman ni saja, semua otot dah terlibat. Jadi bila semua otot dah terlibat, ada pulling and pushing motion, macam snatch, pom, kan tolak. So bila ada dua elemen tu, maksudnya you are covering everything dah. Jadi sebab tu itu yang tak ada orang kata gym kami kena habiskan masa sejam. Sebab apa kau ikut program bodybuilder? Kau sekarang atlet. You are not bodybuilding. Kan? Kau hanya perlukan gym. Kau tak perlu gym pun. Kau ambil apa-apa load, apa weight, even guni ke, kau letak kat padang, kau buat bronco tu, sambil tu kau angkat guni tu. Kan? Calculate berapa load yang sepatutnya setara dengan orang berat badan macam ni semua. Ada calculation dia. So itu pentingnya pengetahuan. Kan? So satu dunia tak ada orang saya dengar dulu orang kata tak boleh buat suami fizikal kalau tak ada gym. Tak adanya. You don't need the gym. What you need is actually resistance. Yang mana kadang resistance tu boleh dihasilkan dengan benda yang ada kat padang je pun. Kan? So itu je. Lepas tu guna pula gym, guna mesin. Mesin tak ada elemen stabilizing apa semua. Dah jadi macam warga emas dah. Kan? Bukan atlet. Atlet, sahabat baik dia kalau segi latihan kekuatan adalah Olympic bar je. Kan? Itu je. Okay. So, tadi ada lagi soalan lain? Doktor, okay. Tanya sikit. Boleh saya tanya di segi nutrition? Nutrition saya tak, bukan bidang saya lah. Tapi dekat saya ni ada seorang nutritionist ni. Saya kat rumah, wah saya nutritionist, dia ada kat sini. Aku boleh tanya, kalau aku salah dia boleh tegur. Dia ada depan ni. Tak apalah, kalau boleh bagi info secara minimum pun tak apalah. Boleh tahu sikit kan. Okay. Saya nak tanya dari segi dua jenis atlet. Okey ya, seorang dua jenis atlet. Okay. Satu ni runner jarak sederhana dan marathon. Okey, apakah kesusahan dia untuk nutrition untuk dia dari segi persediaan dia sebelum pertandingan, pre-training dan sebelum pertandingan dan selepas. Okay, so ada tiga lah kan. Sebelum, semasa, selepas untuk seorang atlet yang runner lah, actually jarak sederhana dan jarak jauh. Okey, satu lagi contoh macam atlet contoh rugby atau bola sepak ya. Contoh saya rugby. Apakah nutrition yang sesuai untuk atlet yang bersukan macam ni pula? Sebab apa kita tengok dari segi contoh macam rugby, fitness side, dia ada yang saya besar, saya kecil. Macam kalau type 5 tu di forward tu, selalunya saya dia orang besar. Weight dia orang tinggi, masa dia orang akan besar lagi kan. So untuk yang back ni, ada yang sederhana, ada yang kecil. So lebih kecil, dia ada strength orang sendiri. So untuk yang dua jenis atlet ni, dan di dalam macam contoh macam rugby tu ada dua jenis size body. So untuk dua jenis sukan ni, boleh tak doktor tolong terangkan sikit kalau ada lah sedikit input untuk intuition untuk kedua-dua jenis sukan ni sebelum, semasa dan selepas. Terima kasih doktor. Okey, terima kasih. Jadi saya pertama sekali saya akan ingatkan sebagai orang kata jurulatih, pakar ataupun pengamal soal fizikal, kita tidak sepatutnya cerita pasal nutrition lah. Sebabnya nutrition tu kita dari segi undang-undangnya memang kena pakai nutritionist. Tapi dari segi umumnya sebagai dari segi sudut soal fizikal, apa yang kita buat, yang kita tahu adalah kalau kata pertama sekali nutrition tu kita akan dapatkan orang kata diet yang lebih lengkap daripada nutritionist, tapi dengan pemahaman umum dia sebagai coach kita kena faham, pemahaman umum dia adalah berdasarkan penggunaan latihan tersebut. Contohnya macam saya katakan fasa latihan, tak kira dia atlet apa pun, macam tadi atlet long distance ke apa ke, yang paling penting adalah dari segi energy balance dia. Okay, energy balance maksudnya dia dah training, dia bakal katakan 10 km dia berlari hari ni. So cumulatively lah, tak kira lah kalau yang long distance tadi dia memang continuous 10 km. Kalau yang jenis pecut atau ni dia akan buat 50 meter sprint, 50 meter sprint, total semua sekali 10 km cumulatively. Walaupun sekalipun, tengok balik sistem tenaga apa dia guna. Yang kedua, berapa banyak tenaga digunakan, kalori dibakar. Kalau kalori tu dah bakar katakan berapa? Orang kata 300 dan 400 kalori bagi satu program latihan tu, maksudnya anda kena gantinya balik jumlah tenaga yang banyak tu juga. Jadi first kali is kalori lah. Kalori ni datang daripada apa-apa makanan menyumbangkan karbohidrat, protein, fat. Selebihnya tu anda boleh tanya nutritionist. Tapi konsep yang saya pegang adalah first, makan kena cukup. Itu konsep dia. Tak kira sukan apa, walaupun tadi kata rugby lah, kata long distance runner lah. In the end mereka akan spend tenaga. Tubuh kita dia tahu tu je. Tenaga dah keluar, kena ganti balik berapa banyak. Anda keluar RM50, anda kena ganti RM50. Tak bolehlah keluar RM50, ganti RM20. Esok keluar lagi RM50, ganti balik RM20. In the end memang akan short. Kan? Yang short tu lah akan menyebabkan anda makin kurus dan sebagainya.
Okey, contoh, katakan saya selalu diberi pemahaman oleh nutritionist saya, kalau kita katakan anda kurang kalori dari segi sudut nak menghasilkan tenaga, anda dah kurang simpanan karbohidrat dalam badan. Lepas tu digunakan protein untuk menghasilkan tenaga. Sebab nak hasilkan tenaga dia akan gunakan karbo, habis karbo guna protein, habis protein guna fat. Kan interchangeably lah bergantung pada intensiti latihan. Tapi bila dia guna katakan bila dia guna katakan protein untuk menghasilkan tenaga, bermaksud protein juga yang diperlukan untuk membina otot-otot anda, maksudnya yang batu building block of your muscle tu dah tak ada. Dah digunakan untuk hasil tenaga. Sebab tu first kali dari segi nutrition cukupkan dia punya kalori. Nak cukup kalori macam mana? Kira dia punya basal metabolic rate. Boleh googlekan basal metabolic rate. Okey. Basal metabolic rate saya tulis dekat dekat kita punya chat room ni. Basal metabolic rate BMR. Google the BMR calculator, anda akan dapat berapa untuk kehidupan harian, belum lagi training ni. Untuk kehidupan harian berapa kadar tenaga yang anda perlukan, berapa banyak kalori yang anda perlukan dalam masa sehari tu. Lepas tu untuk tengok pula apa kalori akan dibakar mengikut aktiviti anda boleh googlekan lah kalori for katakan sprint, kalori for running apa semua. Memang ada, cara-cara boleh keluar anggaran berapa akan dibakar. Kalau anda ada jam-jam setengah-setengah jam tu monitoring apa ke, dia akan tulis berapa kalori bakar hari tu bila anda buat aktiviti. Calculation lah, based on that calculation. Jadi anda akan dapat ke situ. Jadi first adalah kita katakan kalori tu. Saya ingat dulu sewaktu saya berada kat Bukit Jalil, mula-mula saya masuk berat badan saya 56 kilo ke apa ke. So coach saya Ismail Mahdi dia calculate, dia kata dia panggil saya gadget. So gadget, aku nak kau makan lagi. Sebab apa makan lagi sebelum kita fikir pasal suplemen protein ke apa ke, makan tak cukup. Sekali pergi training pagi 10 km pagi, petang 400 meter kalikan 3 kali ke 4 kali ke 6 kali ke pula. So itu saja dah berapa kilometer. Tapi saya makan sikit. Jadi kena naikkan berat badan. Bila berat badan naik, force equal to mass time acceleration dari segi fizik. Bila mass meningkat, force akan meningkat. Jadi tak ada mass, tak ada force. Force lah daya yang nak sprint apa semua tu. Yang nak lari long distance ke, short distance ke, nak main rugby ke. Tu first. Bila sebut suplemen apa sesuai pula, dah tadi katakan anda dah cukup kalori. Sekarang ni anda dah cukup kalori, barulah anda boleh fikir apa tambahan-tambahan makanan yang anda nak ambil. Yang tu boleh tanya nutritionist. Yang anda perlu bagi maklumat yang perlu diberikan pada nutritionist adalah pertama sekali training program anda. Contohnya fasa ni training program anda tiap-tiap pagi ada 10 km running apa semua. More on cardio. Sebab apa? Fasa persediaan. You are developing general fitness. Waktu ni nutritionist pun akan tengok, oh okey, kalau macam ni anda akan perlukan lebih banyak karbohidrat contohnya lah. Sebab tu saya kata sentiasa beri training program anda pada nutritionist. Dia tak boleh kata, oh okey, anda olahraga, anda kena makan banyak protein. Dia bukan macam tu. Dia ikut sukan anda. Oh, protein berapa banyak nak makan? Okey, untuk sukan ni anda kena makan 2 gram per kilogram body weight. Dia akan calculate lah. Sebab tu saya kata sentiasa jumpa dietitian atau nutritionist yang ramai sangat sekarang ada, dan cari dietitian dan nutritionist yang graduate university. Bukan yang dia kata saya nutritionist, rupanya ambil CJ 3 hari. Dia tak akan tahu ya. Dia mengarutkan kau nanti. Kau cari ada degree nutritionist, pasal undang-undang Malaysia pun dah menyatakan nutritionist, dietitian mestilah mereka yang lulus dengan ijazah sarjana muda dalam nutrition atau dietitian. Okay. So jadi jumpa mereka. Tapi bagaimana mereka boleh tolong anda? Dengan syarat anda bagi mereka training program. Okay, ni program masa ni. Barulah boleh ada nutrition dia. Kalau tak ada training program tu, kita tak boleh calculate anggaran berapa kalori diguna apa semua. Tu yang penting. Orang terlupa tu dia pergi tanya je. Nutritionist tu tak tanya anda training program, bermaksud dia bukan sport nutritionist lah. Dia tak erti nak bagi anda training program makanan lah. Kan? So that's why I get a nutritionist untuk membantu. Okay, itu saja. Ada lagi soalan? Sebab tu kadang-kadang dari segi makanan ni kalau saya dulu menggunakan mass gainer. Bodybuilder ambil mass gainer, aku ambil mass gainer tak? Mass gainer aku untuk buat apa? Supaya boleh kerja tiap hari dan boleh main sukan. Masa zaman saya belajar dulu ni tips lah, ni dari segi pengalaman lah. Suatu saya berada di UiTM, saya masih wakil universiti. Saya rasa 8 tahun saya wakil UiTM masuk. Okey, 4x400 meter dengan 400 meter. Sepanjang tu saya juga saya pastikan saya kerja part time. Saya bekerja sebagai instructor gym dan sebagainya, dan pada masa sama saya kerja juga saya juga seorang pelajar, kena penuhkan assignment dan sebagainya. So aku anugerah dekan lah apa semua kan. So bagaimana saya kekalkan, saya pastikan nutrien saya cukup. Aku calculate anggaran sehari aku perlukan 2,000-3,000 kilokalori, maka aku akan pastikan kalori itu cukup. Kalau nasi RM2 dekat Shah Alam Section 2 tu ada, nasi RM2 tu akan beli. Nasi RM2 penuh, aku dah tahu kalori ni cukup. Jadi makan tu penting. Jadi bila dah cukup kalori tu, barulah fikir nak muscular ke apa, tak lain cerita. Bila kalori tak cukup, operasi harian terganggu, otak tak laju. Tu yang aku selalu guna lah.
Masa saya buat PhD, nak siapkan PhD, masa tu dah tertekan ni PhD tak siap. Masa tu dekat New Zealand. Tengok-tengok mass gainer Hollis murah. Pasal kat sana memang keluaran New Zealand. Terus beli tiap masa mass gainer. Bukan kerana apa, supaya aku boleh maintain. Pasal dah duduk tempat orang dekat dengan apa pusat latihan New Zealand ni. Jadi ala-ala dah duduk tempat high performance apa semua. Siap PhD juga, pengalaman nak cari juga. Jadi kena pergi gym apa semua, bergaul dengan orang. Jadi nak tak nak, terpaksalah aku pun pastikan makan suplemen sikit. Kan. Tambah-tambah nak cari makan halal pun payah. Balik-balik kebab. Kebab pula $10. Duit tak banyak. Kan. So nasi memang payah lah. Nak masak memang seksa lah. Duduk sewa bilik je. Jadi apa yang dibuat, ambil suplemen, mass gainer, bukannya protein. Pasal protein bagi protein je, mass gainer bagi kalori. Kan. So jadi itu pengalaman lah. Kan. So jadi tapi masa tu memang masa tu saya dah kahwin. Jadi kahwin dengan nutritionist. Saya banyak telefon dia lah tanya. Roti apa yang kod dia yang halal kan. Kadang-kadang roti semua roti tapi ada yang tak halal. Berapa banyak nak makan, apa nak makan kan. So itu kelebihan sikit lah. Tapi you need a nutritionist to untuk proper advice dari segi nutrition. Okay. Ada lagi? Kita dah 11.21. Saya ingat kita boleh habiskan 11.30 lebih kurang. Saya tak payah panjang kalau dah tak ada apa sangat kan. Macam School of Fit macam ada soalan ke nak tanya? Fit dia dah power dah, dia tak payah. Pakai name tag tu kat sekolah. Orang work from home, dia kat sekolah. Okay. So nampak nama sini ada Syarif Muhammad ni. Syarif Muhammad ni kita punya ex-ISN berapa lama ni, lebih 10 tahun kot jaga national team semua. Kalau ada nak bagi share apa-apa boleh. Silakan saudara Syarif Muhammad Fly. Kita punya Fly rugby Malaysia sebelum ni kan. So kalau ada nak share dari segi training, ujian apa yang biasa digunakan boleh share. Kita tak ada masalah. Sesi kita bukanlah terlalu rigid. Kan. Fly takkan kat office Fly? So Fly boleh cerita sikit tak apa ujian yang biasa kau gunakan untuk cycling dulu sewaktu yang masa Bizly punya program tu. Ujian-ujian yang biasa digunakan. Halo, selamat semua. Taekwondo. Terima kasih. So basically masa dekat ISL tu, yalah dia mau saya jaga track cycling. So mostly dia strength and power lah. So basically kita akan buat jump watt bike test, watt bike, kita buat watt sebab dia cycling, so spesifik pada watt bike. Dengar kan ni? Semua dengar? Dengar. Okay. Clear, very clear. So basically kita ada watt best, tapi dari segi bila training, bila kita buat, saya suka bila buat training dalam weight tu kita ada macam every week tu kita ada maximum, macam squat maximum, di mana kita akan cuba sebab kita akan push buat maximum strength. So kita akan tahu monitoring kat situ lah. Kita ada monitoring yang kita buat lah. So kita ada squat monitoring. Tapi usually kita akan buat seated squat lah as a monitoring assessment jugalah time tu dulu untuk strength. Then kita akan ada buat juga kalau kata untuk endurance punya cyclist, kita akan buat repetitively. So kita ambil satu weight as a monitoring juga every week. Sebab kita satu stimulus untuk kita punya anaerobic tu lah, lactic threshold kita panggil untuk training, and then di masa sama kita nak tengok adakah dia ada progress dari segi dia punya repetitive of that endurance lah. Tu sikit sebanyak lah, tapi yang lain tu kita dapat pada physiologist lah untuk buat testing yang spesifik. Tapi dari dekat dengan gym kita buat monitoring punya assessment lah. So basically kita ada macam Ratiko dah cakap tadi, kita ada first platform. So kita track dia punya strength, dia punya power kat situ lah. So dari power jump squat lah dekat situ. So salah satu yang kita buat lah, dia banyak lagi kan, tapi itu sedikit sebanyak yang kita buat masa dulu lah, masa di ISN dulu. Okay. Terima kasih. Alright. So kebetulan kita ada kawan, kita tanyalah kan. So basically benda hampir sama saja. Contoh bila sebut tadi macam Syaril sebut kata pakai force plate dan sebagainya. Ada yang tanya macam pengarah pusat sukan kita bertanya saya dengan makmal biomekanik kita, boleh tak kita buat ujian-ujian macam orang kata untuk atlet-atlet dan sebagainya lah. Kita ada dari satu dari segi pentadbiran, makmal kita adalah sebenarnya lebih kepada untuk teaching and learning. So jadi priority dia maintenance budget pun hanyalah untuk maintain supaya boleh guna untuk mengajar dan buat research pelajar-pelajar master PhD saja. So bukan untuk guna ni, tapi kalau jadi itu ada kekangan lah. Tapi macam saya selalu cakap dekat semua orang,
ujian-ujian tu sebenarnya ada ganti dia. Dia dah ada ganti-ganti, contohnya macam tadi katakan Syarif kata jam atas first plate. So jam atas first plate tu kita boleh gunakan apa, macam sekarang ni ada MyJam. Okay, MyJam punya apps oleh Carlos, Associate Professor Dr. Carlos Barsobre. So boleh download dekat Android ataupun dekat kita panggil, kita kata apa, ni iOS, okay, Apple ke kan. So boleh download dan anda boleh gunakan benda tu, memang valid. Okay, valid, tak payah ada first plate dah. Anda rakam guna handphone kamera anda akan dapat. Dia RM47 ke apa harga dia untuk sekali beli. Anda boleh guna dengan atlet anda dan data dia akan keluar berapa newton, jumping apa semua. So lebih senang. Contohnya macam Din tak ada dalam ni, Hafizuddin, kita punya rugby Malaysia punya conditioning coach. So apa yang dia buat, contoh macam sprinting. Sprint Din akan buat pun, dia sekarang tak ada payah-payah nak pakai sangat dah dengan timing gate, kena angkat semua dah. Dia angkat handphone, sprint semua, buat ni pum sprint, dia perakam. Balik buka je lah handphone, tengok berapa catatan masa. So dunia dah makin ni, jangan menyusahkan diri. Pakai Google Form untuk rekodkan heart rate, SRP semua, hantar. Kan beli apa heart rate monitor daripada Shopee yang harga M4, M3 tu yang kadang-kadang RM15, RM8 boleh dapat. So that's the thing lah yang boleh diperolehi. Kan? So rekodkan. Macam saya kata tadi, yang tadi kita bincang pasal menses. So record menses, mungkin guna Google Form, trackkan, minta ni kalau ada unit khas lah. Tapi kena ada proper etika lah. Maksudnya kalau dari segi macam universiti research, kita ada jatuh kesihatan etika. So kita kena ada declaration, benda ni sulit, tak boleh share dengan orang apa semua lah. Tapi kena record lah. Jadi dengan cara tu kita tahu. Kan? Benda-benda tu semua boleh guna benda simple. Bila gunakan masa nak bina Google Form apa semua ni, anda boleh dapatkan bantuan orang-orang macam saya lah, pensyarah universiti dan sebagainya. So bila dah dibina, anda tak payah pening dah, sebab benda dah jadi automated. Sama macam bila guna apps MyJam tadi. Masa mula-mula nak guna, itu yang kadang-kadang kena jumpa. Kalau dekat luar negara, banyak digunakan universiti. Maksudnya pensyarah universiti buat research apa semua, dapat info, share dengan anda. Anda datang tanya, macam Muhammad Hafizuddin kita ni, trainer rugby, datang jumpa, kita bincang, buat, aku bagi, kau balik, kau buat lah. It's your job. Tapi kau dah ada satu sistem automated. Tak susah. Bukannya mengharapkan macam dulu ada orang cakap ke saya, boleh tak doktor kau boleh tak pukul 5 petang ada kat Ipoh nak train satu tim tu. Saya kata kalau saya pukul 5 petang tiap hari ada kat Ipoh, mana boleh jadi pensyarahnya, nak mengajar lagi, buat ni, bukan job spec. Kita tengok gaji kita dia bayar untuk apa kan. So jadi kena buat benda yang halal tu lah, yang ikut apa tugas job spec kita. Okay, so itu saya rasa apa benda yang orang kata reality lah. Okay, so last soalan sebelum kita tamatkan sesi hari ni, ada apa-apa nak tanya lagi? Okay, sebelum tu kat Google Meet ni baru saja Cik Rizal masukkan link untuk kehadiran bagi matematik dan matematik SPD. So mungkin adalah soalan yang tu kat ini mungkin doktor boleh bagi advice sikit. Contoh soalan adalah macam mana kita nak melakukan semula aktiviti bersenam untuk mendapatkan semula stamina yang bertahun telah kita tinggalkan dalam bidang sukan. Tu boleh Prof boleh bagi tahu advice, okay, yang boleh dan tak boleh secara mengejut ke apa ke untuk mengelakkan kecederaan lah pada orang mas. Bila anda adalah atlet, ex-atlet apa semua pun, benda tu dah perkataan dia ex, bekas. Geng-geng bekas ni tak payah fikir banyak lah. Tak cakap lah kau Malaysia ke, kau menang peringkat emas negara dunia apa kan. Sebenarnya Indian bila anda ex, tubuh anda adalah tubuh manusia. Tubuh kita kadang-kadang tak tahu kita ni menang peringkat apa semua. Jadi bila anda berusia, macam saya sekarang pun saya dah berusia, saya dah masuk 40 lebih ni. Bila lama tak bersenam, nak mulakan balik, macam Syamil cakap lah, memanglah mulakan secara gradual. Tapi kadang-kadang orang tak faham bila dia kata dia nak mula berlari balik. Bila nak mula berlari balik, dia letak dia punya Strava tu dekat online, pasang je. Dia sibuk nak kejar step macam orang lain. No. Bila sebut berlari, mungkin berlari anda bermula dengan 3 minggu pertama tu anda berjalan je. Jarak sama. Orang tanya berapa kilometer cover ni? 2.8 kilometer. Wih, dekatnya. Dekat lah, tapi aku habis sejam kan. Apa habis 2.8? 2.8 kilometer sejam. Berjalan, slow-slow, sebab itu je. Kan? Itu kalau anda boleh berlari lah. Berjalan. Kalau sakit belakang apa semua, berbasikal. Kan? So berbasikal pun, kalau boleh tengok masa, bukan tengok jarak. Always tengok masa, especially bila anda berusia. Pertama sekali semua training yang mana HIIT yang untuk promote sekarang ni, jangan buatlah kalau boleh. Buat moderate intensity interval training, boleh. Amat digalakkan masa pendek, moderate intensity saja. Nak buat interval atau continuous, boleh. Moderate je. Buat dalam keadaan boleh, keadaan nadi sederhana. Lepas tu kalau anda buat cycling apa semua pun, jangan tengok jarak berapa cover. Tengok berapa lama masa anda buat. Contohnya kalau sepatutnya anda kena bersenam 30 minit hingga sejam, maka cycle lah sejam. Kalau dah kawasan yang anda cover tu hanyalah keliling rumah tu, jarak tu je, keliling je lah berapa kali pun. Tapi nak sejam, bukan nak kilometer.
Bila anda based on kilometer, kadang-kadang kalau anda masih kuat apa semua, anda jadi laju, anda tak dapatlah benefit kardiovaskular sepatutnya. Sebabnya bila dalam usia ni, benda yang paling utama boleh difokuskan adalah daya tahan kardiovaskular, daya tahan otot. Dua benda ni. Kekuatan semua tu hadir dengan benda ni lah. Kan? Dan yang macam Syamil cakap tu, always kita katakan orang kata progressively lah. Step by step, jangan pakai belasah je terus. So itulah. Dan sebelum tamat saya mungkin boleh share apa saya buat lah. Kan? Saya ni tak ada fit sangat, tapi apa saya sebelum ni tak boleh berlari lama dah. 2012 saya kena minus slip disc, 2013. Lepas tu duk main on and off. So lama-lama saya berhenti tu berlari pasal sakit belakang. Tapi baru ni lepas kebetulan bila bermula PKP kita bulan Mac tahun lepas, saya ambil peluang buat sepenuhnya rehab dan pergi center, spend sikit duit, cari pakar semua, dan sekarang alhamdulillah saya dah boleh berlari balik. So apa yang saya buat adalah sekarang ni training program saya, sebelum boleh berlari saya cycling lah. Saya cycling ikut masa. Bila saya cycling saya ikut masa dan kadar nadi. Saya maintainkan kadar nadi saya untuk moderate intensity dan masa dia mestilah sejam. Saya tak kira berapa kilometer saya cover. Aku pergi je keliling Proton City apa semua sampai ke Pekan Tanjung Malim tu janji 1 jam. Okay, itu satu untuk kardio. Apa yang saya buat, ada 5 hari training. Hari pertama biasanya apa-apa yang kardio, maksudnya cycling atau sekarang ni berjalan dan berjogging lah. Masa saya tak kisah, kadang-kadang ada orang tanya saya berapa kilometer berlari. Saya kata 25, 28, kadang 5. Kadang-kadang ada time saya gagal sikit 10 sebab dah mula boleh lari sampai 10 km dah sekarang ni. Baru ni tak boleh. Lepas tu hari kedua adalah hari saya biasanya main gym. Ini saya biasa ajak kat student sebenarnya, tapi program sama saya amalkan. So gym biasanya saya buat, saya akan berlari ke gym, berlari, jadi dah ada kardio semua. Sampai saya terus buat training saya hanyalah thruster. Thruster ni kombinasi lah squat dengan tapi saya bukan buat thruster, saya buat lebih pada buat clean jerk tapi low intensity, perlahan saja. So clean jerk, total body dah, dan saya top up sikit dengan bench press, lepas tu barulah last kali dengan core area. Saya buat leg raise, saya bergayut buat leg raise. So itu program untuk hari bebanan saya, lepas tu saya jogging balik rumah. Jadi combine. Hari ketiga biasanya active recovery, saya akan buat apa-apa saja. Kadang-kadang benda yang ringan-ringan, kemar rumah apa semua ke, main dengan anak-anak semua, physical. Hari keempat saya buat balik yang kardio yang tadi, yang hari pertama, dengan hari kelima saya buat balik gym tadi. Lepas tu hari keenam tu biasanya pun sama, kemar rumah ke apa semua. So that is 6 hari aktiviti saya dari segi fizikal. So for the past saya rasa dah masuk tahun kedua lah ni. Yang tahun-tahun sebelum tu saya tak ada elemen berlari tu lah. Tapi gym saya tak pernah tinggal lah. Dan biasanya saya akan rotatekan macam fasa kita punya periodisasi tu. Ada fasa saya buat anatomical adaptation, saya pergi pada hypertrophy. Nama je fasa hypertrophy. Saya pakai loading hypertrophy, training hypertrophy, tapi badan saya tak besar mana lah. Sebabnya bukannya saya fokuskan pada nak besarkan badan, just nak maintain fitness. Lepas tu saya patah balik pada AA. Jadi contoh awal tahun lepas ni ke ujung tahun lepas saya ke Kelantan pergi observe practicum dekat HITFAT tu. Waktu tu saya tengah fasa hypertrophy. Jadi saya masuk buat HITFAT punya program. Kebetulan dah orang tengah buat, saya join. Memang nak tombak lah rasa pasal dia high intensity interval training, fokus pada cardio semua. Kita tengah buat hypertrophy. Tapi jadi pancit lah. Tapi betul lah rasa lah kan. So maksudnya that means program tu ada. Anda boleh amalkan benda yang sama. Tak semestinya anda atlet kan. Because you need to keep fit. Dan satu lagi, saya bukan ikut hari Isnin, Selasa, Rabu macam saya selalu ajar kepada pelajar saya ikut hari 1, 2, 3. Kalau macam semalam hari 2 hari lepas saya amat sibuk. Saya ada banyak kerja-kerja yang online saya kena submit. So saya tidur pukul 3, 4 pagi. Jadi hari tu saya tak training lah. Tak ada workout, tak ada training, tak ada sekadar basuh posh dengan pipe air. Itu je. So itu yang boleh diamalkan oleh anda, iaitu jaga diri, pastikan recovery cukup. Recover baru training, air manis kurangkan, minum air kosong banyak. Saya air manis sekarang ni hanyalah 2-3 hari sekali. Kan? Almost every day adalah air kosong sajalah. Itu saja. So saya rasa itu dari segi apa yang saya amalkan lah. Tapi saya tak adalah fit sangat semua pun. Sebab banyak asyik tak tidur je ni. Kan? Okay, so itu saja saya rasa daripada saya. Jadi saya mohon maaf sebarang salah silap. Terutamanya bila isu-isu berkait dengan nutrition tadi semua, itu bukan bidang kepakaran saya. Tapi saya maklumkan apa yang biasa saya buat berdasarkan macam mana kita nak bekerjasama dengan nutritionist lah. Dan itu sajalah. Dan dari segi lain-lain, saya rasa tak ada apa. Dan anda boleh dapatkan anda punya PowerPoint saya save dalam bentuk PDF. Key point tu tadi saya akan letakkan dekat website www.srgconditioning.com dekat front page untuk 3-4 hari. Anda boleh download saja. Okay, key point tu. Untuk detail, sekiranya anda adalah jurulatih yang memerlukan bantuan nak bina untuk the next coming periodisasi, saya amat menggalakkan anda boleh contact saya. Kita boleh meet, Google Meet, dan saya cuba bantu terutama bagi jurulatih UPSI lah. Kan? So program untuk ujian apa patut buat dan program tu bila nak buat. Itu saja. Sebabnya kita kena minimizekan buang masa banyak. Contohnya sekarang banyak ujian boleh buat melalui online. Atlet boleh buat kat rumah, anda hanya rakam. Saya pun dah buat benda tu. Kadang-kadang saya pasang Google Meet, dia buat. Jadi saya betulkan teknik sikit, saya dapat data.
Kan research pun kita buat macam tu. Okay, so itu saja. Terima kasih. Okay, terima kasih kepada Profesor Madia Dr. Nikol Muhammad. Okay, so sebelum habis, minta siapa yang ada dalam Google Meet boleh kita buka kamera untuk ambil gambar. Okay? Boleh? Okay, kita akan snap gambar. Okay, ready? 1, 2, Okay, terima kasih. Terima kasih sekali lagi Profesor Madia Dr. Nikol Muhammad untuk webinar kali ini. So kiranya ada soalan yang akan datang, mungkin kita akan jemput lagi untuk bagi dalam webinar ni lah. Terima kasih saya ucapkan. Dan pada yang tak isi lagi link yang kita berikan tadi, Encik Reza berikan, boleh isi di Google Meet komen. Okay, sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.